Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook kita. Dan pada malam ni kita mahu bincang satu tajuk, iaitu tajuk je apa itu maqasid syariah. Kalau kita tengok balik dalam siri live Facebook kita yang sebelum-sebelum ni, kita sudah membincangkan juga tajuk berkenaan dengan maqasid syariah. Tetapi yang kita bincang hari itu adalah kenapa kita perlu belajar ilmu maqasid syariah. Pada malam ni insya-Allah kita tak akan mengulangilah perbincangan yang telah kita bincang. Kalau yang dulu kita bincang berkenaan dengan kenapa, dan hari ni kita nak bincang apa itu maqasid syariah. Dia memang tak boleh lari dalam kehidupan kita ni, ada beberapa persoalan-persoalan yang kita kena jawab. Iaitu antaranya persoalannya apa, kenapa, bagaimana, siapa. Ini soalan-soalan base, asas. Apabila kita nak menjawab satu benda, maka kita kena ada, kalau kita nak tahu sesuatu benda, maka kita perlu ada beberapa persoalan-persoalan yang perlu kita bangkitkan. Macam kita sebut maqasid syariah, mesti ada persoalan, kenapa mesti maqasid syariah? Siapa yang pergi membuat ilmu maqasid syariah? Bagaimana ilmu maqasid syariah itu dibina? Dan apa itu ilmu maqasid syariah? Jadi persoalan-persoalan sebegini ni dibangkitkan untuk kita mendapat beberapa jawapan. Yang jawapan itu untuk memastikan ilmu ataupun kepahaman kita itu mantap. Maka kalau kita tengok sebelum ni kita dah bincang berkenaan dengan kenapa kita nak belajar ilmu maqasid syariah. Anda dah sebut hari tu panjang lebar berkenaan dengan kenapa dan punca boleh datangnya ilmu maqasid syariah. Dan pada malam ni kita bukan nak bincang kenapa, tapi yang kita nak bincang adalah apa itu ilmu maqasid syariah. Secara dasarnya perbincangan tentang ilmu maqasid syariah adalah gabungan di antara dua kalimah. Yang pertama adalah maqasid dan satu lagi adalah syariah. Dua kalimah, maqasid, satu lagi syariah. Maqasid ni makna dia apa dan syariah ni makna dia apa? Maqasid ni daripada kalimah al-qasdu. Qasdu ni maksudnya al-qasdu tu dia pelbagai makna lah. Dalam kalangan ulama-ulama Islam dia bahas apa makna al-qasdu. Dan perbahasan itu sebenarnya merujuk kepada apa yang Quran cakap, apa yang hadis Nabi SAW cakap. Antaranya makna al-qasdu ni adalah dia bermaksud jalan yang lurus. Antara makna bagi al-qasdu, yang daripada qasdu tu dia datanglah pada maqasid tu, akar katanya adalah al-qasdu. Al-qasdu ni ada orang tafsirkan sebagai tujuan. Qasdu syai'in muqtadidan bi fi'lihi, itu kan perkataan al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Imam Syafi'i kata niat itu adalah qasdu syai'in muqtadidan bi fi'lihi. Kita mengqasadkan sesuatu perkara itu diserta dengan awal perbuatan. Itu dipanggil sebagai al-qasdu. Jadi al-qasdu tu maksudnya niat. Antara makna al-qasdu ni adalah niat. Ada pula al-qasdu ni maknanya adalah tujuan. Ada juga antara makna bagi al-qasdu adalah tujuan. Ada pula makna lain bagi al-qasdu ni adalah kesederhanaan. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Apa-apa pun perjalanan kita yang bawa pada jalan lurus, maka itu dipanggil sebagai al-qasdu. Sebab benda ni merujuk kepada satu ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala wa 'alallahi qasdus sabil, dan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan al-qasdus sabil, qasdus sabil, kelulusan jalan tu, jalan yang lurus itu. Jadi kalimah al-qasdu tu antara maknanya adalah tujuan, antara makna lainnya adalah niat. Ada satu lagi maknanya adalah jalan yang lurus. Al-qasdu juga kadang-kadang bermakna kesederhanaan. Bila kita mengambil jalan yang sederhana, maka itu juga dipanggil sebagai qasdu. Yang ini merujuk kepada satu hadis Nabi SAW, iaitu ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Dia kata kuntu usalli ma'an Nabi SAW fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Ayat dia. Dia kata kuntu usalli ma'an Nabi SAW, aku ni sentiasa sangat semayang bersama dengan Nabi Muhammad SAW, fakanat salatuhu qasdan, keadaan sembahyang Nabi itu sederhana, wa khutbatuhu qasdan, dan juga khutbah Nabi Muhammad SAW itu adalah pun pertengahan.
Jadi bila kita tengok segi pemaknaan kalimah maqasid itu sendiri, ada 4 pemaknaan yang kita bawa kat sini. Antara maknanya adalah niat. Antara maknanya adalah tujuan. Antara maknanya adalah jalan. Antara maknanya adalah kesederhanaan. Jadi 4 kalimah itu sebenarnya memberi maksud maqasid. Jadi sekarang ni kita nak ambil 4 tu, kita nak gabung dengan satu lagi kalimah, iaitu maksudnya adalah syariah. Kalimah tu adalah syariah. Syariah itu pula apa dia? Syariah itu makna apa? Syariah ni asal maknanya adalah jalan. Al-Imam Al-Qurtubi dia menyatakan dalam kitab beliau tafsir Al-Jami'u li Ahkamil Quran, dia menyatakan dalam beberapa tempat membahaskan tentang apa makna syariah. Antara dia sebut, dia kata asy-syari'atu fil lughati al-madhhabu wal milal. Dia disebut, dia kata yang dikatakan syariah itu segi bahasanya adalah jalan. Bila kita nak jalan satu benda, kalau kita nak pergi ke satu tempat, kita kena ada jalan. Jalan itu dipanggil sebagai syariah. Sebab tu kalau kita tengok dalam bahasa Arab, jalan tu dipanggil syari'. Syari' dipanggil jalan. Syawari' ni jalan yang banyak kan. Jadi syawari' jalan yang banyak daripada kalimah syara'a, syariat. Syariat, syawari' jalan. Kan? Jadi bermaksud daripada sudut bahasanya, bila sebut syariah ini maknanya adalah jalan. Satu. Ma syara'allahu li'ibadihi minad din. Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya daripada dalam agama. Jadi apa-apa pun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya lakukan yang melibatkan agama, maka itu dipanggil sebagai syariat. Ada pula dalam perkataan Imam Al-Qurtubi, dia kata asy-syara'i'u fid dini al-madhahibu allati syara'aha Allahu li khalqihi. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, yang dikatakan syariat itu di dalam agama adalah jalan-jalan yang telah ditetapkan perjalanan itu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Jadi apa-apa pun jalan yang Allah Taala tetapkan dan kita ikut jalan itu boleh sampai kepada syurga, dan kita tu adalah makhluk Allah yang kita kena ikut, maka itu dipanggil sebagai syariat. Sebab itu kita kena beza. Sebelum kita nak pergi lebih lanjut tentang maqasid syariat dan syariat itu, antara benda kita kena beza adalah 2 perbezaan besar. Yang pertama adalah syariat dan satu lagi adalah fiqh. Fiqh. Syariah adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui panduan yang diturunkan oleh Allah 2 perkara. Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebarang perkara yang merupakan panduan manusia, yang panduan itu berbentuk amali, amalan perbuatan, dan dia termaktub di dalam teks wahyu sama ada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia dipanggil sebagai syariah. Fiqh pula adalah bagaimana ulama Islam bila dia membaca Al-Quran, bila dia membaca hadis, lepas tu dia cuba mengeluarkan dalil, dia cuba memahami teks itu dan dia mengeluarkan satu pemahaman dia. Pemahaman yang terhasil daripada syariah itu dipanggil sebagai fiqh. Kita tidak boleh menolak syariah, tetapi kita boleh tolak fiqh. Bermaksud Quran, hadis itu kita tak boleh tolak, tetapi pemahaman yang dibuat oleh ulama itu kita nak pakai pun tak apa, kita nak tolak pun tak jadi masalah. Dan realiti ni memang berlakulah. Sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quran itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala sebut beberapa ayat, lepas tu ulama ni dia pergi baca, ada ulama memahami A, ada ulama memahami B, ada ulama memahami C, ada 2-3 pula tafsiran. Jadi yang ulama faham itu dipanggil sebagai fiqh. Jadi bila ulama faham 1, 2, 3, 4, kita nak pakai pandangan pertama tak jadi masalah. Kita nak pakai pandangan kedua tak jadi masalah. Kita nak pakai pandangan ketiga, dalam keadaan kita menolak lagi 2 pandangan itu pun tak jadi masalah. Bahkan kalau kita mempunyai kemampuan dalam memahami teks Al-Quran dan hadis secara mendalam, kita ni boleh dikatakan, andailah kita dikatakan sebagai mujtahid, kita ada malakatul ilm, malakatul istimbat, ada bakat dalam mengistimbatkan hukum, kita nak mengeluarkan pandangan keempat sebagai contoh, sebagai pandangan kita sendiri, itu pun dibolehkan. Tapi dengan syarat lah, yang kita ada kelayakan tadi. Itu dipanggil sebagai fiqh. Itu panggil fiqh. Contoh macam Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-mutallaqatu yatarabbasna bi salasata quru. Orang perempuan yang dia kena tunggu 3 kali quru. Quran sebut 3 kali quru. Persoalannya apa makna quru? Bila kita sebut apa makna quru, di situ tu ada 2-3 penafsiran dalam kalangan ulama Islam. Antara yang menafsirkan quru ni adalah haid, contoh. Ada pula penafsiran kedua yang dikatakan quru itu adalah suci, contoh. Maknanya ada 2 tafsiran. Jadi di antara 2 tafsiran, di mana satu kita nak pakai, kita boleh pakai pandangan A dan kita menolak pandangan B. Ataupun kita nak pakai pandangan B dan kita menolak pandangan A. Itu tak jadi masalah. Dan yang kita bincang ni di bawah kategori fiqh.
Yang kita nak bincang ni lah maqasidus syariah, bukan maqasidul fiqh, bukan. Maksudnya kita nak ambil Quran, kita nak ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita nak faham dalam Al-Quran itu. Apa niat yang, apa kesederhanaan yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu, dan apa jalan lurus yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Yang tu yang kita nak masukkan dengan perbincangan yang dinamakan sebagai maqasid syariah. Maka disebabkan itu, kita akan nampak ulama Islam ni dia akan mendatangkan definisi bagi maqasid syariah ni dengan pelbagai-bagai definisi. Ulama ni bila dia nak faham apa itu maqasid syariah, ulama pun tak satu pandangan, tidak satu definisi. Mereka pun bagi dengan pelbagai definisi. Contoh macam Tahir Ibnu Ashur dalam kitab dia Maqasidus Syariah Al-Islamiyah. Dia menyatakan maqasid ni adalah maqasidut tasyri' al-ammah hiya al-ma'ani wal-hikami al-malhuzati lisyari' fi jami'il ahwali at-tasyri'i aw mu'azzamuha. Kata dia yang dikatakan maqasid syariah ni yang sudut umum. Maqasid syariah ni dia ada 4, nanti kita akan bincang. Yang pertama umum, yang kedua khusus, yang ketiga kuli, yang keempat adalah juz'i. Dia ada 4 yang dikatakan pembahagian maqasid. Yang kita nak sebut ni maqasid yang umum dulu. Maqasid umum ni sebenarnya adalah makna-makna. Kita nak tahu makna-makna ataupun wal hikami, hikmah-hikmah, kebijaksanaan, wisdom-wisdom yang ada di dalam Al-Quran yang telah yang orang telah rumuskan daripada syariat yang diambil dalam semua keadaan pensyariatan ataupun sebilangan besar bagi syariat. Maksudnya apabila kita sebut sebagai maqasid yang bersifat umum, macam mana kita nak mencari apa yang dasar bagi syariat wujud pada setiap amalan perbuatan ibadat ataupun satu perkara yang ditetapkan oleh syariat. Apa dia yang kita sebut sebelum ni? Anda pernah sebut 4 perkara besar yang pernah disebut oleh Al-Imam Ibn Jauzi, yang pernah diulang semula oleh Dr. Abdullah bin Bayyah. Iaitu mesti ada rahmah, kasih sayang. Dia mesti ada hikmah, kebijaksanaan. Dia mesti ada keadilan, tidak kezaliman. Lepas tu dia mesti ada kemaslahatan. Jadi bila kita faham 4 dasar ni, lepas tu 4 dasar ni kita nak cari pada tiap-tiap hukum-hukum syariah. Yang tu dipanggil sebagai ilmu maqasid syariah. Contoh bila Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kepada kita untuk kita menunaikan sembahyang. Jadi bila nak sembahyang tu kita nak cari 4 perkara tu ada dalam perbuatan sembahyang itu. Sembahyang itu ada rokok je, ada iktidalnya, ada membaca Fatihahnya. Apabila kita mampu berdiri, maka kita kena berdiri. Tak mampu berdiri, maka kita dibenarkan untuk solat dalam keadaan duduk. Dalam keadaan kita tak mampu duduk, kita dibenarkan berbaring. Kenapa? Di manakah yang dikatakan kebijaksanaan syariah? 4 perkara tadi. Kalau kita sebut berdiri, kalau tak mampu berdiri boleh duduk, makna di situ kita akan nampak rupa-rupa syariah ni dia ada maslahah kat situ. Dia nak hindarkan manusia daripada berlaku kerosakan. Sebab bagi orang yang tak ada kemampuan, dia berdiri juga, itu akan memberi implikasi tak baik pada kesihatan badan dia. Maka ketika itu daripada berdiri dia boleh duduk. Yang tu dikatakan maqasid. Apa lagi? Bila kita solat dalam kita dibenarkan duduk, dia ada keadilan. Sebab dalam hidup manusia ni, keadilan ni bukan semata-mata kita kena tunaikan kepada orang lain. Tetapi keadilan itu juga perlu kita berikan kepada badan kita sendiri. Pernah berlaku pada zaman Nabi SAW yang sahabat itu dia tak nak semayang. Dia tak nak tidur. Dia tak nak setubuh isteri. Semata-mata untuk nak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW kata, inna fil jasadi ka'alaika haqqan. Pada jasad kamu pun ada hak. Pada mata kamu pun ada hak. Lalu Nabi Muhammad SAW kata, innallaha a'ta kulladhi haqqan haqqah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan hak pada mereka yang berhak. Maksudnya Allah Ta'ala nak berikan hak pada jasad manusia. Makanya apabila kita ni solat berdiri, tiba-tiba tak mampu berdiri, kita kena bagi hak pada kemampuan badan. Maka kalau tak boleh berdiri, maka kita boleh duduk. Maksudnya di situ tu ada maqasid dalam tajuk solat baru. Maka begitulah berlaku pada fiqh-fiqh yang lain. Contoh macam fiqh muamalat, contoh macam fiqh munakahat, contoh macam fiqh jihadat, fiqh apa lagi? Jinayat, fiqh jinayat, hudud, qisas dan ta'zir tu kan. Dia mesti ada 4 perkara tu. Jadi kita mencari 4 perkara tu wujud dalam tiap-tiap syariah itu dipanggil sebagai ilmu maqasid syariah. Dan itu tu dalam kerangka yang umum. Sebab dia ada pendetailan yang betul, partikel yang kecil-kecil pun ada juga. Nanti kita akan bincang. Jadi satu definisi yang dikemukakan oleh Tahir Ibnu Ashur yang dikatakan maqasid itu adalah kita mencari makna-makna. Kita mencari hikmah-hikmah, wisdom-wisdom, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang kita telah rumuskan daripada syariah-syariah, daripada syariat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala pada seluruh amalan perbuatan syariah ataupun sebilangan besar yang ada di dalam syariah. Itu dikatakan definisi maqasid syariah yang pertama.
Yang keduanya, definisi maqasid syariah dikemukakan oleh seorang ulama daripada Tunisia sana, namanya Alal Al-Fasi. Dia menyatakan al-muradu bi maqasidis syari'ati al-ghayatu minha wal asrar allati wada'aha asy-syari'u inda kulli hukmin min ahkamiha. Dia kata yang dikatakan maqasid syariah ni adalah akhir. Al-hadaf dia ada al-ghayah. Al-hadaf ni tujuan sementara, al-ghayah ni tujuan akhir. Kita lawan bola ni dia ada al-hadaf, dia ada al-ghayah. Apa al-hadaf kita lawan bola ni sebab kita nak menang pusingan yang pertama. Menang tu apakah kita dah menguasai dapat piala dah? Tak. Tapi bila kita menang untuk tujuannya memungkinkan kita berlawan dengan pihak yang lebih tinggi. Lepas tu berlawan pula. Last kali tu terakhir dapat piala. Itu dipanggil sebagai jadi al-hadaf, dia ada ghayah. Juga bila kita nak melaksanakan syariah ni, kita tujuan yang sementara ni adalah bagaimana untuk memastikan syariah itu memberi kebaikan kepada manusia. Dan ghayah ni yang terakhir itu adalah macam mana kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian melayakkan untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maqasid. Maksudnya al-ghayah, tujuan. Lepas tu dia ada al-asrar. Dia mencari rahsia-rahsia dalam syariah. Contoh macam orang pernah membincangkan tentang kalau kita ni solat, kenapa kita kena rokok? Kenapa kita kena sujud? Orang pun bincang kalau kita rokok itu maka darah turun kat kepala, maka di situ tu akan menyebabkan kebijaksanaan lah apa. Itu asrar. Itu rahsia-rahsia. Dan rahsia itu juga dibincangkan dalam tajuk ilmu maqasid syariah. Cumanya yang dikatakan al-asrar itu mesti allati wada'aha asy-syari'u, yang Allah Taala tetapkan, bukan kita tetapkan. Yang tetapkan tujuan bagi penurunan syariah, bagi tiap-tiap amalan syariah itu, tiap-tiap partikular itu, yang menetapkan rahsia dia, yang menetapkan tujuan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia berlaku pada semua hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok ada hukum tu bersifat umum, tapi ada yang partikular dia pula kan. Contoh kita sebut fiqh ibadat. Bila fiqh ibadat dia partikularkan sikit, dia kecilkan lagi perbincangan fiqh ibadat, maka kita akan jumpa tajuk solat. Kita akan jumpa tajuk zakat. Kita akan jumpa tajuk puasa. Kita akan jumpa tajuk infak, zakat sedekah. Contohlah kan. Yang tu particular daripada yang besar. Yang besar tu adalah ibadat. Jadi ibadat tu dah besar dah. Kita dah cari tujuan bagi ibadat. Lepas tu dalam fiqh ibadat tu dia ada pula satu tajuk namanya semayang. Contoh kita pun mencari tujuan di dalam tajuk. Apa tujuan bagi semayang? Apa rahsia dalam semayang dan apa tujuan akhir bagi kita menunaikan semayang. Jadi itulah yang dikatakan sebagai maqasid. Definisi yang kedua, Alal Al-Fasi. Tahir Ibn Ashur, Alal Al-Fasi. Yang ketiga, definisi bagi maqasid syariah dikemukakan oleh Dr. Ahmad Rasuni, yang dikatakan sebagai Al-Imam Musyatibi Muasir, Al-Imam Musyatibi Contemporary. Dikatakan sebagai inilah Imam Syatibi zaman moden. Dia mengatakan inna maqasidis syari'ati hiya al-ghayat allati wudi'atis syari'atu li ajli tahqiqiha li maslahatil ibad. Dia kata yang dikatakan maqasid syariah ni adalah kita mencari tujuan-tujuan yang semua tujuan-tujuan itu terdapat di dalam syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam syariat, dan apabila kita laksanakan itu dia mesti mencapai kemaslahatan kepada manusia. Yang itu dikatakan sebagai maqasid syariah. Baik. Jadi bila kita tengok semua definisi yang kita kemukakan berkenaan maqasid syariah, kita boleh simpulkan yang dikatakan maqasid ni, pertamanya dia nak mencari nilai yang ada di dalam syariat. Amalan kita ni banyak amalan fiqh sebenarnya. Amalan kita ni banyak fiqh. Semayang, apa hukum semayang? Wajib. Semayang qabliyah, apa hukum? Sunat. Apa lagi? Kalau semayang itu sunat, tiba-tiba dinazarkan, apa hukum? Wajib pula. Apakah sama wajib yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan satu lagi wajib yang disebabkan faktor kita bernazar? Lain. Wajib yang berbentuk Allah Ta'ala syariatkan itu sifat dia mutlak. Satu lagi, apabila kita tunaikan itu bukan kerana asalnya wajib, tetapi kita ikat dengan faktor nazar menyebabkan dia jadi wajib. Jadi itu fiqh tau. Itu perbincangan fiqh. Wajib membayar zakat itu fiqh. Tapi yang dibincangkan fiqh itu dibincang dalam ilmu fiqh ataupun dibincang juga dalam ilmu usulul fiqh. Usulul fiqh. Tapi bila kita datang dalam perdebatan ilmu maqasid syariah, dia pergi ambil balik yang telah diterapkan, yang telah difekahkan oleh ulama itu, lepas tu dia jadikan nilai. Dia nilaikan, jadikan nilai pada Allah Ta'ala kata wajib itu. Dia nilaikan tu macam mana? Antaranya adalah dia pergi tanya, di sebalik wajib itu ada tak kebaikan? Kalau kebaikan tu macam mana kebaikan dia? Kalau ada kebaikan, tahap kebaikan ni macam mana? Yang dinamakan sebagai maslahah. Allah Ta'ala haramkan satu benda. Ya, Allah Ta'ala haramkan. Tetapi bila Allah Ta'ala haramkan, ada tak dia punya mafsadah, kerosakan?
Ada. Kalau ada kerosakan tu tahap dia macam mana? Yang tu ditimbul hukum, itu dibincangkan dalam ilmu maqasid syariah. Benda ini tidak dibincang dalam ilmu fiqh, tetapi dibincang dalam ilmu maqasid syariah. Contoh, kita baca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kata haram minum arak. Contoh, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang arak dan judi. Arak, judi. Katakanlah Muhammad, arak dan judi itu adalah dosa dan ada kebaikan kepada manusia. Dosa dia lebih besar daripada kebaikan. Quran sebut. Sekarang ni, ulama' ni bila dia baca ayat itu, dia pun terus simpulkan bahawasanya arak itu hukumnya adalah haram. Judi itu hukumnya adalah haram. Ayat tadi. Dalam ayat tu dipahami bahawasanya ulama' tu simpulkan secara fiqahnya mengatakan bahawasanya arak hukumnya adalah haram. Itu hukum fiqah. Itu fiqahnya. Jadi bila dah ditetapkan fiqahnya begitu haram, maka dia cuba fikir nilai pula di sebalik haram itu. Kalau haramnya arak, apa nilainya? Nilainya adalah rupa-rupa dalam arak itu dia ada buruk, dia ada baik. Dia ada mafsadah, dia ada maslahah. Maka disebabkan itulah Allah Ta'ala kata wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas. Allah Ta'ala kata mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang arak dan judi. Katakanlah Muhammad, arak dan judi itu adalah dosa dan ada manfaat kepada manusia. Yang tu nilai. Jadi nilai tu yang ulama' telah simpulkan hukum bahawasanya arak itu hukumnya adalah haram. Okey, clear hukum. Itu fiqahnya. Maka datang ulama' maqasid syariah, dia cuba nak keluarkan nilai di sebalik Allah Ta'ala kata haram arak itu. Apa nilai dia keluarkan? Maslahah, mafsadah. Antara maslahah dan mafsadah ada perimbangan. Dia panggil fiqhul muwazanat. Kita imbang antara baik dan kita tengok antara dua tu bagi keputusan arak itu mana lagi kuat. Apakah mafsadah dia kuat ataupun maslahah dia kuat. Kita dapati mafsadah, kerosakan arak itu lagi kuat daripada maslahah. Maka tak peliklah ia diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukum haram itu fiqh. Maqasid syariah dia mengeluarkan nilai yang ada di dalam fiqh. Satu. Yang kedua, ilmu maqasid syariah ni juga adalah dia mencari rahsia, hikmah yang tadi kita dah sebut. Macam bila kita semayang ni kita sujud. Jadi ahli kedoktoran kata kalau sekiranya kita sujud, darah kita akan turun kepada kepala, maka datang kebijaksanaan. Itu sebagai contohlah. Betul atau tidak tu kena tanya orang yang mahir. Jadi kalau orang boleh bahas begitu, sebenarnya dia membincangkan secara tak langsung tentang maqasid secara tak langsung. Jadi syariah ni antaranya bukan semata-mata nilai yang keluar terbit tajuk baik dan buruk imbang tu, dia ada satu lagi dipanggil hikmah, mencari kebijaksanaan. Yang ketiga, dalam maqasid syariah ni dia mencari tujuan dan juga implikasi terhadap sesuatu tindakan. Itu dikatakan bagi maqasid. Sama ada tindakan itu bersifat sementara ataupun implikasi itu bersifat berpanjangan. Contoh, kalau kita bangkitkan, kita nak melaksanakan hukum hudud dekat Malaysia sebagai contoh. Ya, segi fiqh dia bagaimana? Segi fiqhnya adalah wajib. Tapi bila kita pergi pada segi maqasid syariah, dia bincang pula sekiranya kita laksanakan hukum hudud itu, apakah implikasinya maslahah ke mafsadah? Dia itu maqasid. Kalau orang pergi pada fiqh, dia tak bincang tu implikasi tu. Orang fiqh hanya fikir apa hukum melaksanakan hudud? Wajib. Full stop. Selesai. Itu orang fiqh. Tapi bila orang maqasid syariah, dia kata, okey, kita clear hukum melaksanakan hukum hudud adalah wajib. Fine, kita terima premis tu dulu. Tetapi persoalannya, bila kita nak laksanakan di Malaysia, dalam kala ini, bukan di kala akan datang, kala ini, agak-agak implikasi dia baik atau buruk. Satu persoalan. Jadi implikasi dia maslahah ke mafsadah. Jadi disebabkan perbincangan tu nak memastikan capai maslahah, implikasi dia maslahah bukan mafsadah, perbincangan itu disebut dalam wacana maqasid syariah. Dan semuanya yang dikatakan implikasi itu berpanjangan ke sementara. Kita laksanakan. Rupa-rupa mungkin ada kemaslahatan bersifat sementara, tetapi dalam masa yang berpanjangan dia ada kemafsadatan. Yang itu dibincang dalam ilmu maqasid syariah. Itulah beza dengan maqasid. Apa lagi? Dalam ilmu maqasid syariah ni antara penting dibincangkanlah proses pengadaptasian. Sebab ulama' ni kadang-kadang dia mengeluarkan hukum. Hukum tu kalau kita laksana, dia akan jadi implikasi yang tak baik. Makanya di situ ada satu tajuk yang dibincang dalam maqasid syariah dipanggil sebagai at-tanzili, dipanggil. At-tanzili. Tanzili maksudnya proses pengadaptasian. Jadi dibincangkan. Contoh macam
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardan maitatan fahiyalah. Barang siapa yang teruk ke tanah, tanah tu jadi milik dia. Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih kata, barang siapa yang teruk ke tanah, tanah tu terus jadi milik dia walaupun sebelum itu tidak mendapat surat keizinan daripada pihak kerajaan. Syafi'i kata, siapa teruk ke tanah jadi milik dia. Kata Syafi'i rahmatullah alaih, surat tak penting, yang penting teruk ke tanah. Siapa teruk ke terus jadi milik dia. Fatwa Imam Syafi'i itu berbeza dengan Imam Abu Hanifah. Hanafi kata siapa teruk ke tanah tak boleh jadi milik dia terus, kecuali sebelum itu dia kena dapat surat keizinan daripada pihak kerajaan. Type dua pandangan, Syafi'i, Hanafi. Sekarang ni kita nak laksanakan hukum teruk ke tanah dekat Malaysia sebagai contoh. Dua mazhab, mana kita nak pakai? Kita nak pakai yang Syafi'i ke kita nak pakai yang Hanafi? Kalau kita pakai yang Syafi'i, kita teruk ke tanah terus jadi milik kita, dia ada implikasi dia tersendiri. Dan satu lagi kita kata syarat geran dulu, dapat surat daripada pihak kerajaan terlebih dahulu, baru kita boleh teruk ke tanah, baru penentuan hak milik. Jadi di situ tu ada implikasi kemaslahatan dia tersendiri. Jadi di situ tu timbul satu perbincangan fiqh, dia panggil sebagai al-ijtihad at-tanzili, ijtihad dalam memahami realiti dan proses pengadaptasian. Dia ada, itu perdebatan ilmu fiqh, ilmu maqasid syariah. Jadi bila kita faham yang tu, yang ni yang disebut tadi, mesti ada nilai. Kita nak mencari hikmah kebijaksanaan, kita nak tengok implikasi, kita nak tengok tujuan, kita nak tengok proses pengadaptasian. Semua ni dibincangkan dalam satu ilmu namanya ilmu maqasid syariah. Itu pemahaman dia, permulaan bagi definisi ilmu maqasid syariah. Jadi kita dah nampak perbezaan di antara fiqh, satu lagi maqasid syariah. Jadi dua tajuk ilmu yang berbeza. Baik. Perkembangan ilmu maqasid syariah. Perkembangan ilmu maqasid syariah ni dia ada sejarah dia tersendiri. Daripada wahyu pun sebenarnya dah ada sebenarnya. Sebenarnya dari sudut wahyu tu, pengamalan maqasid syariah tu dah berlaku. Tetapi tidak dinamakan maqasid. Dia tak dinamakan sebagai maqasid. Macam kita tengok perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan sahabat Nabi ni, bila tengok sahabat Nabi bercerita dekat orang, lepas tu cerita tu turun-temurun. Amalan tu memang berlaku. Tetapi orang tidak disiplinkan, orang tidak susunkan atas satu nama ilmu, namanya ilmu hadis. Ilmu hadis tu sebenarnya nama tu kemudian dah. Tapi sebelum itu, amalan tu dah berlaku di kalangan Nabi dan juga para sahabat. Pada era Nabi, era sahabat, ungkapan ilmu hadis tu tak ada pun. Tak ada pun ungkapan itu. Tetapi bila amalan Nabi, amalan sahabat, dan sahabat ni bila tengok Nabi, dia bercerita. Lepas tu orang yang dengar tu pula bercerita. Maka tradisi ilmu tu orang namakan sebagai ilmu hadis. Ilmu hadis. Al-Quran kita tengok Nabi Muhammad SAW menafsirkan Al-Quran. Tiba-tiba ada sahabat Nabi yang cuba menafsirkan Quran, dan penafsiran sahabat itu kadang-kadang berbeza dengan penafsiran Nabi Muhammad SAW. Ada macam kes yang melibatkan pada sahabat yang bernama Amru bin Al-As radhiyallahu an, yang dia cuba tafsirkan Al-Quran yang berbeza dengan penafsiran yang dipahami oleh Nabi SAW. Iaitu pada ayat Quran yang berbunyi la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kamu bunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Ta'ala sayang kepada kamu. Ceritanya pergi perang, dalam perang tu selesai balik, dalam perjalanan balik tu Amr bin Al-As tu dia tidur bermimpi yang mewajibkan mandi. Dan hari itu tu terlalu sejuk sangat. Bila terlalu sejuk, dia tidak mandi wajib, tetapi dia bertayamum sahaja. Bila dia bertayamum, lepas tu solat jemaah, dia jadi imam. Jadi sahabat Nabi ni pula yang berwudu, yang tidak berjunub, jadi makmum kepada dia. Yang sahabat Nabi pun tahu, yang masa dia jadi imam tu tahu dia memang tak mandi wajib sebab kerana terlalu sejuk pada masa tu. Jadi perkara tu sampai kepada pengetahuan Nabi. Nabi Muhammad panggil Amru. Nabi kata, tanya pada Amru, ya Amru sallaita bi ashabik wa anta junubun. Wahai Amru, kamu solat menjadi imam di kalangan para sahabat sedangkan kamu sedang berjunub. Macam mana kamu jadi macam tu? Dia pun sebutlah, aku mandi Rasulullah, malam tu sejuk lah bla bla bla. Kalau sekiranya aku mandi juga pada malam tu, halak tu sudah pasti itu boleh membinasakan aku. Dan aku pernah dengar yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, innallaha kana bikum rahimah, jangan kamu bunuh diri kamu, Allah Ta'ala sayang kepada kamu. Ayat Quran itu dia cerita bunuh diri. Ni bunuh diri yang kita maksudkan yang sebenar ni, terjun bangunan, ambil pisau pacak tak ada, macam tu lah yang dikatakan bunuh diri. Tetapi yang dipahami oleh Amr bin Al-As itu bukan begitu. Yang dipaham tu dengan satu penafsiran yang lain, iaitu kalau terlalu sejuk sangat-sangat kita mandi wajib, itu pun boleh menyebabkan memudaratkan kita, itu pun dah macam bunuh diri.
Dan penafsiran Amru tu dia bawa kepada Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad dengar, dalam hadis tu kata Nabi Muhammad SAW tak kata apa-apa. Walam yakul syai'an. Nabi tak kata apa-apa. Maksudnya takrir. Nabi takrir, Nabi akui penafsiran yang dibawa oleh Amru bin Al-As radhiyallahu an. Jadi kalau itu yang dilakukan oleh Amru bin Al-As dan diakui oleh Nabi, bermaksud pada zaman Nabi pun dah ada penafsiran Quran cara Nabi, satu lagi penafsiran Quran cara sahabat. Lebih-lebih lagi berlaku berbagai-bagai penafsiran berlaku terhadap Al-Quran, Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan. Maka di situ tu orang belajar macam mana kita nak tafsir Quran. Pada zaman Nabi Muhammad, nama tafsirul Quran tu tak ada. Nama ilmu tafsir Quran tak ada. Ilmu takwil Quran tak ada. Tetapi pengamalan tu berlaku. Kemudiannya datang ulama'-ulama', dia buat disiplin ilmu, maka nama ilmu tu adalah ilmu tafsir Al-Quran. Ilmu tafsir Quran tu pula orang pergi pecahkan pula. Ada tafsir isyari dia panggil. Ada tafsir ibarah dia panggil. Macam-macam nama lah. Tafsir isyari, isyaratun nas, ibaratun nas, apa lagi? Dalalatun nas. Semua tu macam mana nak memahami penafsiran Al-Quran. Disiplin ilmu tafsir Al-Quran. Jadi bila pada zaman Nabi tak ada. Pada zaman sahabat tak ada. Datang kemudian, 200-300 tahun kemudian orang buat disiplin ilmu. Maka namanya ilmu tafsir. Serupalah ilmu hadis. Ada satu lagi ilmu maqasid syariah. Ilmu maqasid syariah ni dia adalah satu benda yang telah diamalkan oleh Nabi dan para sahabat, tetapi penggunaan terma itu datang kemudiannya. Ratus tahun kemudian dia baru datang terma maqasidus syariah. Tapi hakikat ilmu tu telah pada zaman Nabi Muhammad dan juga pada era salafus soleh. Contoh, pada zaman Nabi Muhammad SAW yang ada maqasid syariah. Nabi buat perjanjian Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Al-Hudaybiyah. Bila Nabi buat perjanjian, Nabi Muhammad ni disanggup toleransi dalam isu penggunaan Bismillahirrahmanirrahim. Hantar surat, Bismillah, padam Bismillah ganti dengan Bismikallahumma. Nabi toleransi, ada maqasid dia, ada tujuan dia. Apa hikmah dia, apa dia punya implikasi dia, apa dia punya proses adaptasi dia, apa nilai yang nak diambil daripada perbuatan Nabi SAW. Maksudnya, perbuatan Nabi itu ada maqasid, walaupun tidak dinamakan maqasid lagi pada ketika itu. Nabi Muhammad SAW pernah beritahu dekat Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Kaabah itu pada zaman Nabi Ibrahim AS dulu bentuk dia lain, tiba-tiba berlaku banjir besar. Lepas tu ketika itu orang Arab ada masalah kewangan, dia orang buat Kaabah, bangunan tu banyak tak berapa tepat dengan bentuk yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim AS terdahulu. Jadi bila tak tepat, makanya Nabi Muhammad cerita dekat Aisyah yang sekiranya kita merintah Mekah, kita dah menguasai Mekah, kita jadi kerajaan dekat Mekah, kita akan runtuhkan Kaabah, kita akan buat baru. Yang kita buat baru tu betul-betul bentuk dia macam yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS. Tak apalah, masa Nabi Muhammad cakap itu, masa tu Nabi duduk dekat Madinah. Tiba-tiba hijratul Nabi Muhammad menguasai Mekah. Dalam satu sejarah, tahun ke-8 Hijriah, disebut sebagai pembukaan kota Mekah. Fathu Mekah. Bila kuasai, Nabi tak buat. Nabi diam. Nabi tak cakap apa. Sehinggalah Aisyah yang pernah dengar dulu Nabi Muhammad kata, yang Kaabah ni kita kena renovate balik. Tiba-tiba Nabi tak buat, Aisyah pergi tanya Nabi. Rasulullah, dulu kamu kata kita kena runtuhkan, kita buat baru, kenapa kamu tak buat? Lalu Nabi Muhammad kata, laula hidatsani qaumiki bil kufri la fa'altu. Kalau tak kerana kaum kamu baru saja meninggalkan kekufuran, aku dah buat lama dah. Maksudnya yang disebut oleh oleh Nabi Muhammad SAW, dia ada maqasid di situ. Apa dia? Dia melihat tujuan kita nak meruntuhkan Kaabah itu, implikasi dia apa? Tujuan dia baik, tapi implikasi dia tak baik. Arab ni kalau tengok runtuh, dia bukan bincang runtuh nak buat baru tu. Dia pergi fikir Islam ni datang kerja nak meruntuhkan bangunan. Jadi tak kena. Apatah lagi masyarakat Arab suka bergaduh. Makanya kita akan nampak Nabi Muhammad SAW tu dia tak buat itu pun ada maqasid dia. Walaupun tidak namakan sebagai maqasid. Kaabah itu. Dan benda tu memang sampai sudah tidak dibuat. Macam yang dikendaki oleh zaman Nabi Ibrahim AS. Bahkan pernah dibangkitkan balik pada zaman Imam Malik rahmatullah alaih. Orang pernah tanya pada Imam Malik tentang hadis tersebut lah. Imam Malik kata, betul lah hadis tu ada. Lepas tu sekarang kita runtuh lah, kita buat baru. Imam Malik kata, betul lah kita nak buat tu. Tapi bentuk yang sebenar macam Nabi Ibrahim tu, Imam Malik tak tahu. Yang tahu tu adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tahu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita akan nampak tau, tindakan Nabi Muhammad tu dah ada maqasid walaupun tidak dinamakan sebagai maqasid. Maksudnya segi perkembangan ilmu maqasid start tu dah ada dah pada era wahyu. Era salafus soleh. Bin Al-Khattab. Quran kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki perempuan potong tangan. Mari zaman Umar tak laksanakan, Umar potong tangan.
Pada zaman Muawiyah lagi tak ada. Pada zaman era Muawiyah, pada zaman Umar pun dah tak ada. Itu pun fatwa amul maja'ah, tahun kebuluran. Maka Umar tak buat. Kenapa? Maqasidnya adalah nak mengelak daripada kita menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Orang yang terpaksa mencuri. Orang yang mencuri itu kerana darurat. Jadi kalau hukum makan babi itu adalah haram, tiba-tiba mudarat, terpaksa makan babi. Apakah orang yang terpaksa makan babi itu nak dikatakan sebagai salah? Tak boleh kata dia salah sebab dia terpaksa makan babi demi menjaga nyawa. Maka demikian juga orang yang mencuri, dia mencuri itu bukan kerana dia memang nak mencuri, sebab dia terlalu lapar sebagai contoh. Makanya idra'ul hudud bisyubhat, kita kena tolak daripada dilaksanakan hukuman hudud jika ada syubhat. Jadi Umar pun tak laksanakan hukuman potong tangan. Tindakan Umar itu ada maqasid dia sendiri, walaupun tidak dinamakan sebagai maqasid pada zaman tu. Dinamakan sebagai maqasid. Sayyidina Osman bin Affan pada masa dia memerintah, apabila berlaku haji pada tahun tersebut, Umar ni pesan kepada para sahabat, kita jangan qasarkan sembahyang walaupun kita bermusafir. Kita bermusafir, kalau kira kita musafir, kita boleh qasarkan sembahyang. Sembahyang 4 boleh jadi 2. Kita boleh jamakkan sembahyang. Kita boleh himpun antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Tapi Osman kata jangan ubat, kita sembahyang tamam macam biasa dan kita jangan jamakkan sembahyang. Jadi orang bangkit bersoalan, kenapa Osman buat macam tu sedangkan keizinan itu telah termaktub Allahu alaihi wasallam. Quran pun ada cerita tentang jamak dan qasar sembahyang. Tapi Osman kata jangan. Jawapannya, Osman ni dia tengok realiti pada ketika itu, yang ramai pergi menunaikan ibadat haji pada tahun tersebut adalah orang-orang Badui. Orang-orang Badui yang memeluk agama Islam. Orang Badui pada masa itu ramai masuk Islam dan mereka menunaikan ibadat haji. Dan orang Badui, standard pemikiran mereka ni agak rendah. Standard intelektual mereka terlalu rendah. Kalau sekiranya kita pergi dekat Makkah, lepas tu orang Badui duk tengok kita sembahyang zuhur 4 rakaat jadi 2, nanti dia letak satu tanggapan bahawasanya jamak, dia tak tahu benda tu. Maka nak mengelakkan daripada, Osman pun buat keluar satu keputusan di kalangan para sahabat ketika itu dan juga pengikut-pengikut Islam pada ketika itu, bahawasanya sembahyang itu jangan qasar, jangan jamak. Sembahyang macam kita duduk dekat Madinah. Buat macam tu. Tujuan apanya? Nak mengelakkan salah faham terhadap Islam. Maqasid. Tindakan Sayyidina Osman itu adalah maqasid, walaupun tidak termaktub atas nama maqasid. Banyak lagi lah kalau sudut pembukuan. Banyak pembukuan. Ana ada tulis buku pasal maqasid syariah. Ni tajuk je. Maqasid syariah mencari bibit manusiawi. Buku ni. Ada beberapa ulama yang telah menulis maqasid syariah. Anda senarai kat sini banyak lah. Banyak. Antaranya Imam Tirmizi Al-Hakim. Dia tulis sebuah kitab namanya Maqasidus Syariah. As-salatu wa maqasiduha. Nama buku dia. As-salatu wa maqasiduha. Ada pula orang nama Asy-Syashi namanya. Nizamuddin Asy-Syashi. Ulama dalam mazhab Hanafi. Dia menulis kitab namanya Usulul Syashi, antara kitab yang Imam Al-Haramain Al-Juwaini, guru pada Al-Imam Al-Ghazali, ditulis kitab namanya Al-Burhan, antara kitab yang dirujuk dalam ilmu maqasid syariah. Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali tu kan, dia tulis dua kitab, Al-Mustasfa, satu lagi kitab Ihya Ulumuddin. Dua-dua kitab ni antara kitab yang dirujuk dalam ilmu maqasid syariah. Banyaklah Al-Aiz bin Abdissalam dan seumpamanya lah. Jadi kita akan nampak sebenarnya maqasid syariah ni dia ada sejarah pergerakan dia sendiri. Dan sebenarnya bukan semata-mata berlaku pada zaman Nabi, bukan semata-mata berlaku pada era salafus salih, bukan semata-mata ada proses pembukuan, bukan semata-mata itu je. Rupa-rupa dia berlaku dalam fatwa-fatwa ulama. Contoh macam Imam Abu Hanifah pada era dia, apabila orang-orang Iran sekarang, orang Farsi lah, pada zaman tu orang panggil orang Farsi. Zaman sekarang ni dia panggil sebagai orang Iran. Orang Farsi pada masa itu, mereka bukan bercakap Arab. Mereka ni cakap bahasa Farsi. Dan mereka peluk agama Islam pada era Imam Abu Hanifah. Bila mereka ramai-ramai memeluk agama Islam, problem besar pada orang Farsi pada ketika itu, mereka tak boleh menyebut dengan sebutan Arab. Yang boleh mereka sebut adalah sebutan dalam bahasa Farsi. Persoalannya kalau mereka nak sembahyang, mereka nak guna bahasa Arab, mereka tak boleh nak sebut dalam sebutan Arab. Mereka ada kelemahan di situ. Maka ketika itu Imam Abu Hanifah memfatwakan khusus untuk orang-orang di Farsi yang baru memeluk agama Islam itu, mereka wajib menunaikan solat, tetapi Fatihah yang dibacakan itu dalam bahasa Farsi. Kewajipan solat mereka tunaikan itu dalam, mereka tak boleh baca bahasa Arab, jadi tak payah baca bahasa Arab. Baca Farsi, baca Fatihah itu dalam bahasa Farsi. Tetapi dalam masa sama, Abu Hanifah mewajibkan kepada mereka belajar untuk menyebut dengan sebutan Arab. Maksudnya, kenapa Imam Abu Hanifah boleh memfatwakan sebegitu? Satu persoalan. Kenapa? Jawapannya maqasid syariah.
Sebab kalau kita tak buat macam tu, maka mereka tak semayang. Maka dibenarkan mereka semayang dalam kadar darurat dia panggil. Makanya masa semayang itu yang dibacakan itu, dan benda wajib itu dibaca dalam bahasa Farsi bagi mereka yang tak mampu nak menyebut dalam sebutan Arab. Nak sebut Allahu Akbar tu tak boleh. Contoh sebab dia orang ni baru masuk Islam. Lepas tu Farsi tu pula bukan bahasa Arab. Mereka nak sebut Allahu Akbar tak boleh, maka sebutlah dalam bahasa mereka. Allah sabse baraheh. Tu bahasa Hindustan tu, bukan bahasa Farsi kan. Contoh kan. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nama Allah mula. Allah Ta'ala kanam he. Contoh sampai habis tu kan. Jadi dibolehkan. Kenapa dibuat? Itu tajuk yang dibincang dalam ilmu maqasid syariah. Hadis Nabi SAW dalam isu penjagaan anak sebagai contoh. Nabi Muhammad SAW bila isu penjagaan anak, Nabi Muhammad bagi berdasarkan kepada kasih sayang. Ar-rifqah, kasih sayang. Tetapi bila datang Imam Syafi'i, dia kata kita kena bagi anak ni kepada ibu bapa yang beza agama, diberikan kepada yang beragama Islam, sama ada mak ataupun bapa. Mak beragama Islam. Sebab apa? Sebab hifzuddin. Imam Syafi'i boleh berbeza dengan hadis Nabi SAW sebab maqasid syariah. Pemerintah yang fasik, mana boleh kita lantik orang fasik jadi pemerintah? Tetapi Al-Aiz bin Abdissalam dia membenarkan sebab kata dia pada zaman dia nak cari pemimpin yang layak untuk mentadbir negara dalam keadaan dia tidak fasik memang susah nak jumpa. Memang tak ada. Kalau baik tak mampu mentadbir. Baik sangat, pak lebay, kaki masjid, kaki surau. Jadi pemerintah, nanti negara tu lingkup. Adalah orang fasik. Dia tak berapa nak semayang. Kenapa semayang begitu-gitu je. Tapi pentadbiran dia hebat. Maka Al-Aiz bin Abdissalam membenarkan orang fasik untuk jadi pemerintah. Berlaku dalam tradisi maqasid syariah. Maksudnya, kita akan tengok sebenarnya maqasid syariah ni, dia bukan semata-mata berlaku pada zaman Nabi. Bukan semata-mata berlaku pada era sahabat. Bukan semata-mata berlaku dalam penulisan kitab-kitab. Bahkan dia telah memberi kesan dari sudut fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh ulama-ulama Islam terdahulu. Lebih-lebih lagi lah berlaku pada era sekarang. Bahkan pada era sekarang, orang dah guna ilmu maqasid syariah sebagai salah satu mekanisme untuk kita menilai balik sesuatu hukum tu valid ke tak valid. Ada juga yang telah difatwakan oleh ulama dulu tu sebagai halal ataupun haram. Hari ni orang guna teori maqasid syariah untuk nilai balik fatwa tu tepat ataupun tak. Hari ni dah berlaku. Dipanggil sebagai tajdid al-khitabi. Ditulis oleh ramai ulama termasuk Dr. Toha Jabir Alwani. Dia pernah bahas tajdid. Kita kena ada reform pada fiqh Islam. Kena reform pada ilmu usul dan fiqh. Kena reform balik keputusan-keputusan fiqh yang telah dibuat oleh ulama-ulama terdahulu. Bila kita nak adaptasi dalam kerangka sekarang. Contohnya macam ulama dulu. Boleh dikatakan hampir semua memfatwakan cukur janggut hukumnya adalah haram. Hampir semua mengatakan cukur janggut ni hukumnya adalah haram. Tiba-tiba kita tengok hari ni ramai orang cukur janggut sebagai contoh. Ulama bahas balik. Sebab Nabi Muhammad SAW menyatakan orang cukur janggut itu disamakan dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Disamakan. Khalifu al-Yahuda wan Nasara. Kamu kena beza dengan Yahudi Nasrani. Dan apabila Nabi Muhammad sebut tentang janggut, Nabi Muhammad kata orang Yahudi ni dia akan potong janggut. Dia memanjangkan misai. Jadi disebabkan Nabi Muhammad SAW meletakkan itulah gambarannya, maka ulama terdahulu memfatwakan kita berjanggut itu adalah wajib, cukur janggut itu hukumnya adalah haram. Datang ulama kemudian, ulama kontemporari, Yusuf Al-Qaradawi sebagai contoh. Dia debat tentang yang difatwa haram tu macam mana. Dia cari maqasid ni. Rupa-rupa maqasid yang dikatakan haram oleh fatwa ulama dulu tu, haram tu sebab apa? Penyerupaan dengan orang Yahudi pada zaman tu. Persoalan dia, orang Yahudi zaman sekarang ni, janggut dengan misai ni ada isu ke tak? Satu persoalan. Tak ada dah isu tu. Maka di situ, kalau kita nak cukur janggut pada hari ni, tak apalah. Lepas tu yang Nabi Muhammad SAW suruh kita panjangkan janggut itu, sunat. Jadi yang wajib tu, dengan teori maqasid syariah, yang wajib tu, orang telah kritik fatwa wajib, maka boleh jadi sunat. Dalam maksud, mengikut perbuatan Nabi SAW. Berlaku. Wacana tentang muzik yang kita dah bincang sebelum ni, dinilai dengan ilmu maqasid syariah. Penentuan nasih dan masih masuk Al-Quran, ulama dulu-dulu semua kata ada nasih dan masuk Al-Quran. Hanya Al-Asfahani sahaja yang mengatakan tidak ada nasih dan masuk dalam Quran. Hari ini, hampir majoriti ulama-ulama Islam dalam dunia mengatakan tidak ada nasih dan masuk dalam Quran. Antara yang kata tu Yusuf Al-Qaradawi. Dalam YouTube tu, Qaradawi ceramah selama 2 jam. Mengatakan tidak ada nasih dan masuk di dalam Al-Quran. Dan apa teori untuk mereka memutuskan sebegitu? Mereka menggunakan teori ilmu maqasid syariah. Sebab tu orang maqasid syariah dia tolak konsep nasih masuk dalam Al-Quran. Sebab pada dia kalau kita kata ada nasih dalam Al-Quran tidak boleh digunakan.
Sedangkan mana boleh kita mengatakan Al-Quran tidak boleh digunakan? Yang boleh menentukan nasah dan mansukh itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia. Sedangkan untuk menentukan ayat itu nasih atau mansukh itu datang daripada ijtihad manusia, bermaksud datang daripada pemikiran orang. Jadi ilmu maqasid syariah selesaikan benda macam tu. Maka orang bangkitkan balik. Lepas tu awal Islam tu Nabi kata tak boleh, akhir Islam tu kata boleh, macam mana pula? Dia kata ada konteks, tengok pada konteks. Macam hadis Nabi SAW kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakkiru lil maut. Dulu aku halang kamu ziarah kubur, sekarang pergilah ziarah kubur kerana ia boleh ingat pada mati. Jadi awal Islam tak boleh ziarah kubur, akhir Islam boleh ziarah kubur. Maksudnya akhir Islam telah menasahkan hukum. Jadi dia kata tu berlaku nasah mansuh dalam kes zaman Nabi Muhammad SAW isu ziarah kubur. Orang maqasid jawab, tak boleh awal Islam itu kerana apabila mereka ziarah kubur, mereka meratap, koyak baju dan sebagainya, tepuk pipi. Sebab mereka masih lagi terikat dengan amalan-amalan jahiliah. Maka dilaranglah oleh Nabi SAW. Tetapi mari zaman kemudian akhir Islam, orang Islam dah kuat iman, amalan budaya yang DNA jahiliah tu dah tak ada dah. Maka kalau pergi ziarah kubur tu mereka tak meratap, tak koyak baju, tak pukul pipi sebagai contoh, maka bolehlah. Diandaikan pada zaman awal dulu orang pergi ziarah kubur tak ada meratap tapi tak ada, maka dibolehkan juga. Jadi maqasid cuba selesaikan benda macam tu Jadi bermaksud ilmu maqasid syariah ni dia ada perkembangan dia sendiri, bahkan kadang-kadang bukan sekadar perkembangan, bahkan dia telah memasukkan ilmu itu, ulama telah masukkan ilmu itu dalam menentukan keputusan fiqh yang telah dibuat oleh ulama terdahulu, dan kadang-kadang masuk dalam wacana ilmu usul al-fiqh. Sumber maqasid syariah, pembahagian maqasid syariah itu panjang, itu insya-Allah kita bincang dalam pembincangan kita akan datang gitu. Wallahu taala alam, wallahu alam. Okey, ana baca soalan dekat sini minum dulu. Okey, Haji Yusri, Assalamualaikum. Salam. Haji Abdullah, Assalamualaikum. Kongsi King, Assalamualaikum. Salam. Abdullah Atas, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Salam. Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengapa nampak macam tajuk maqasid ni kurang dibincangkan oleh warga pondok? Anda rasa masalah tradisi ilmu. Orang pondok, anda masa belajar di pondok Lubuk Tapah dulu, anda tak pernah dengar ilmu maqasid syariah. Tak pernah dengar langsung. Yang duk biasa dengar namanya usul fiqh. Usul fiqh tu memang belajar lah dekat pondok. Tapi belajar pun tak mendalam kat pondok. Dia baca kitab lumak tu lah. Kitab usul fiqh dalam mazhab Syafi'i dan kitab lumak ni antara kitab yang basic sangat. Terlalu basic sangat. Kalau kita habis baca yang tu kita tak keluar lagi dalam pemahaman yang sebenar Al-Imam Syafi'i. Jadi bila belajar di Pakistan, contoh anda belajar Pakistan pun anda tak dengar ilmu maqasid syariah. Di kalangan ulama-ulama Deobandi, mereka tak terdedah sangat dengan ilmu maqasid syariah. Tak terdedah sangat dia orang, tapi dia orang kuat dalam ilmu usul fiqh dalam mazhab Hanafi. Mazhab lain tak. Dia orang hanya belajar dalam ilmu dalam mazhab Hanafi. Masa belajar Pakistan anda tak jumpa, tapi ilmu maqasid syariah anda jumpa masa anda belajar di Mesir. Ulama Mesir ni dia angkat ilmu maqasid syariah. Jadi kenapa pondok dia tak jarang, bukan jarang, sebenarnya tak ada, sebab mereka tidak ada pendedahan dengan ilmu tersebut. Dan pendedahan pula sebab ilmu maqasid syariah ni asal daripada ilmu usul fiqh. Usul fiqh. Ana dah bincang dalam live Facebook ana yang awal-awal dulu. Ilmu usul fiqh ni yang datang ilmu maqasid syariah dalam usul fiqh ni daripada dua mazhab asalnya. Yang pertama adalah mazhab Hanafi dan satu lagi adalah mazhab Maliki. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Sebab dalam mazhab Maliki dia ada satu teori besar, dia panggil masalihul mursalah. Penentuan satu benda tu kita kena tengok maslahah, kebaikan dan keburukan. Dalam mazhab Hanafi ni dia ada isyaratul nas. Kita memahami teks itu dengan isyari, dengan secara tak langsung itu kan. Jadi dia ada kaedah itu. Makanya dua tu digabungkan, datanglah satu tradisi ilmu dia panggil ilmu maqasid syariah. Sebab tu kalau kita tengok ulama yang kuat membincangkan ilmu maqasid syariah dalam dunia hari ni selalu datang dua mazhab ni. Sama ada Hanafi atau mazhab Maliki. Ahmad Al-Sunni Maliki, Tahir Ibn Ashur Maliki, Bin Bayyah Maliki. Siapa lagi? Banyaklah. Kalau kita tengok ulama yang Qaradawi Hanafi, Ustaz Qaradawi Hanafi. Jadi orang tradisi tu memang dia kuat maqasid syariah. Tapi kalau orang ahli-ahli Syafi'i ni dia kurang sikit. Ada tapi tak berapa banyak. Kalau ada pun mereka ada terpengaruh dengan pembacaan mereka bukan semata-mata Syafi'i, tapi mereka ada pembacaan terhadap mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi gitu. Jadi masalah kita di pondok ni dahlah kita mazhab Syafi'i, kita baca pula kitab-kitab yang biasa sangat dalam mazhab Syafi'i, bukan kitab-kitab besar usul fiqh dalam mazhab Syafi'i, maka tak peliklah dekat tradisi pondok agak kurang ilmu maqasid syariah. Wallahu a'lam.
Kod dia yang clear, Zaisham. Apa beza syarik dan torik? Syarik dan torik, dua-dua jalan segi lurahnya. Cumanya bila kita nak pergi dalam wacana Islam, syariat ni adalah ketetapan yang datang daripada Al-Quran dan hadis melalui amalan perbuatan. Kita ni bila belajar Islam, dia ada satu melibatkan akal, pemikiran. Ada yang kedua, amalan perbuatan. Ada satu lagi, amalan hati. Dia ada akal, berfikir, mengetahui tentang Allah Ta'ala itu ada, fikir. Kan? Nabi Ibrahim AS diceritakan dalam Quran, dia tengok bulan, ini Tuhan kot, tiba-tiba tenggelam. Takkan Tuhan ni tenggelam? Fikir, proses berfikir untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah Ta'ala esa. Dalam Quran tak ada sebut Allah Ta'ala wujud, tak ada sebut. Qul huwallahu wujud, tak ada. Katakanlah Allah Ta'ala itu ada, tak ada. Tetapi kita sebut Allah Ta'ala tu secara akal dia mesti ada. Sebab mana boleh sesuatu tu ada, satu tanpa dia ada. Bermaksud secara akli ni kita faham Allah Ta'ala tu ada kerana Quran kata Allah Ta'ala tu esa. Automatik dia panggil, automatik. Boleh tahu. Jadi ada proses berfikir. Fikir itu untuk kita mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mengenali malaikat. Kita mengenali Nabi Muhammad SAW. Kenal. Ada pula satu lagi, amalan perbuatan. Semayang, puasa, zakat, muamalat, politik. Ini amalan perbuatan. Yang itu dipanggil syariat. Ada satu lagi wacana tentang perasaan hati. Macam mana kita nak timbulkan rasa cinta pada Tuhan. Macam mana kita nak timbulkan rasa benci pada amalan kejahatan. Macam mana kita nak timbulkan sifat-sifat terpuji itu masuk dalam jiwa kita. Bincang dalam tradisi ilmu Islam untuk membincangkan dalam perkara melibatkan amalan perbuatan, dia panggil syariat. Kita nak bincang ilmu tu dalam kerangka perasaan hati kita, jiwa kita, perasaan cinta pada Allah, sayang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merasakan kewujudan Allah. Ilmu tu dia panggil ilmu tarekat. Ilmu tarekat. Tarekat ni sebenarnya salah satu ilmu yang wujud dalam ilmu tasawuf. Sebenarnya besarnya tasawuf. Tarekat tu salah satu dalam tu lah, gitu Dan satu lagi yang luar pada tasawuf tu dia panggil ilmu syariat. Tu beza dia begitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Apa pandangan tentang besar Prof Jasir Audah yang membina teori maqasid syariah dengan pendekatan analisis sistem yang mana ia adalah wacana dalam falsafah sains? Boleh berlaku, memang boleh berlaku. Maqasid ni sifat ilmu dia adalah anjal. Dia anjal. Dia pentingnya adalah macam mana kita nak mengetahui tujuan, hikmah, yang kita sebut tadi lah, nilai, tujuan, maslahah dan mafsadah, implikasi terhadap suatu perbuatan yang kita faham daripada Quran dan hadis. Quran hadis tu kita ambil, kita nak keluar tu. Jadi kalau kita tengok pada zaman terdahulu, ada nama ilmu dia namanya ilmu kalam. Ilmu kalam ni dia debat tentang apa itu jirim, apa itu jisim. Jadi ilmu tu dikembangkan jadilah ilmu sains, ilmu kimia orang belajar tu kan. Daripada wacana ilmu Islam namanya ilmu kalam. Ilmu kalam tu dia keluarkan macam-macam teori. Maka serupa juga hari ni kita faham Quran hadis dalam wacana syariah. Lepas tu kita menggunakan metodologi, menggunakan pendekatan-pendekatan moden dengan sistem yang ada, sains dan sebagainya untuk mengukuhkan pemahaman kita terhadap syariah tadi. Maka ia boleh. Memang tak jadi masalah pun. Jasir Audah dia nak bawa, tafadhal. Sebab dia menguasai dalam banyak tradisi ilmu. Tiba-tiba dia nak gabungkan, silakan. Tak jadi apa isu pun. Tak jadi masalah apa pun. Boleh gitu. Soalan kedua, Jasir Audah juga dalam buku Hifzul Aqli, dia menjaga akal daripada menjaga akal daripada perkara yang memabukkan. Berapa kali bawa daripada tu. Menjaga akal. Ana ni ada problem pembacaan. Kalau orang ulang-ulang kalimah ni ana akan rasa nak kritik. Tu masalah ana. Sebab ana selalu menulis. Bila menulis tu penggunaan kenapa nak guna di banyak kali? Kenapa guna yang banyak kali? Sebab tu kita kritik. Lepas tu ana baca daripada. Ni ana mula nak rasa nak kritik je Tak apa. Tak penting semua tu. Soalan kedua, Dr. Jasir Audah juga dalam bukunya mengembangkan teori Hifzul Aqli daripada menjaga akal daripada perkara yang memabukkan kepada menjaga dengan mengembangkan pemikiran saintifik, membuat dasar dalam pendidikan supaya tidak berlakunya brain drain dan sebagainya. Apa pandangan? Ya, memang boleh berlaku. Macam yang awal tadilah. Kalau kita boleh kembangkan ilmu teknologi, ilmu sains tu untuk kita nak memahami teks Quran hadis, maka serupa juga apabila kita tafsirkan Hifzul Aqli itu termasuk pendidikan. Boleh. Ana pernah bentang dalam satu kelas dululah. Dulu ana ada buat kelas maqasid syariah. Kita buat 10 kelas. Dalam satu tu ada 10 siri kita buat.
mengajar ilmu maqasid syariah, teori awal sampai akhir, disiplin asal untuk memahami ilmu maqasid syariah. Ana pernah buat. Ana buat itu buat dekat Masjid PJ. Masjid Bulat PJ pernah buat. Lepas tu kita pernah buat kat Shah Alam, dekat section 17 kita buat. Banyak tu, di 3 tempat lah kita buat kelas maqasid syariah. Jadi antara yang disebut hifzul akli itu adalah memastikan pendidikan kita baik. Itu akli. Itu akli penjagaan akal ni termasuk memberikan pendidikan yang baik kepada manusia. Itu tanggungjawab hifzul akli yang ada pada rakyat dia. Jadi benda tu memang boleh diterima, tak ada masalah apa pun. Wallahu a'lam. Labuan clear, An-Nur. Haji Sulaiman, alhamdulillah clear, alhamdulillah. Paduka Ayahanda GTV, Ustaz video live ni masuk YouTube. Akan datanglah, nantilah kita buat kemudian. Rumah tak boleh buat sebab rumah ni pakai data, bukan pakai wifi. Kalau masuk pejabat, tapi Ana pun dah tak kerja dah sebenarnya. Bila datang PKP ni syarikat lingkup. Ana punya tempat kerja Ana tu syarikat bungkus. Jadi 2-3 hari lepas dah tutup, dah tak ada kerja. Jadi tak tahulah pergi nak ambil. Sebelum kat pejabat tu ada internet. Ana selalu guna internet wifi untuk nak download ataupun nak upload. Jadi kat rumah ni pakai data. Bila pakai data, tak ada inilah, data ni dia banyak pakai, jadi susah. Nak upload boleh. Kalau orang lain nak buat, silakan lah. Anak nak buat tu, anak kena cari wifi, free wifi lah. Gitu. Kedai mamak lah kot nantilah. Ni Hazwan pun bagi cadangan yang sama. Tak larat anak nak buat ni. Anak tak ada kemahiran dalam IT ni. Adakah 5 prinsip maqasid daruriyat memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara dan memelihara harta benda itu tetap muktamad? Adakah ia dinilai mengikut hierarki, peringkat-peringkat atau boleh langkah-langkah? Sebenarnya asal bagi teori yang membahagikan ada daruriyat, hajiat, tahsiniat itu, yang kemukakan itu adalah Al-Imam Al-Ghazali dalam buku dia Al-Mustasfa. Dia yang kemukakan ada hierarki itu kan. Bila sebut penjagaan agama, tahap penjagaan agama tu ada daruriyat, hajat, tahsiniat tu. Ulama tu yang mula-mula sekali buat tu, ulama tu namanya Al-Imam Al-Ghazali yang buat tu. Yang disebutkan penjagaan, jaga agama, nyawa, bla bla tu yang mula-mula sekali buat tu adalah guru Imam Ghazali, namanya Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Itu dia punya asal. Dalam kitab dia Al-Burhan. Itu asal cerita dia. Bermaksud, itu pun datang daripada ijtihad ulama. Ulama tu berijtihad dalam memahami teks Al-Quran hadis tu tentang tahap-tahap tu, bahagian itu. Maka tak pelik lah ada ulama pergi tambah. Macam contoh Al-Imam Al-Qarafi selepas daripada Imam Al-Ghazali lah. Imam Al-Qarafi dia pergi tambah daripada 5 itu, dia tambah satu lagi. Iaitu penjagaan maruah. Hifzul Ard, menjaga maruah. Dia ada jaga agama, nyawa, bla bla tu, ada satu ditambah jaga maruah. Ada jadi 6. Jadi penambahan tu boleh berlaku tu kenapa? Sebab semua tu berasaskan daripada ijtihad ulama. Bila mereka melihat teks Quran dan hadis, maka keluarlah penjagaan nyawa, jaga agama, jaga keturunan, jaga akal, jaga harta. Qarafi tambah jaga maruah, kan? Jadi tambah tu pula dia tengok hierarki tu, dia punya tahap tu. Tahap penjagaan nyawa yang pertama, tahap paling penting lagi itu kan. Dia panggil hajat tahsiniat itu. Jadi semua tu datang daripada al-ijtihad ulama. Maka tak peliklah kalau orang nak kritik tu memang boleh berlaku. Wallahu a'lam. Haji Hamdan, alhamdulillah bersiaran lagi pada malam ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alwi, salam Ustaz. Nak tanya, apa yang dimaksud dengan khalwat? Maaf jikalau bertanya di luar tajuk. Khalwat ni asal maknanya menyendiri asalnya. Sebab tu kalimah khulwat ni, satu pemaknaan khulwat merujuk kepada kita bersuluk. Orang-orang sufi dia duduk seorang beribadat, itu pun dipanggil khalwat. Tetapi dalam pemahaman fiqh, khulwat bermaksud yang orang lelaki perempuan yang boleh bawa kepada zina tu kan. Dikatakan khalwat dalam pincangan fiqh. Wallahu a'lam. Mak Yusuf, boleh tak nanti Ustaz baca kitab tafsir Ibn Arabi? Sedap Ustaz syarah bab tasawuf. Tafsir Isyari ni susah. Ana tak ada kemampuan untuk mengulas tafsir Isyari. Ilmu susah. Ana boleh kata macam tu. Nak suruh Ana baca memang tak ada kemampuan lah. Ana boleh cerita gitu-gitu je. My Darus Newcastle. Ada ustaz yang pro hudud. Kata laksana hukum hudud boleh selesai masalah jenayah dan sosial. Apa komen ustaz? Ana pernah bincang sebelum ni dalam live Facebook kita tentang hudud. Ana dah bincang sebelum ni. Ana ada sebut beberapa data dan fakta
kes-kes yang pernah berlaku pada negara-negara yang pernah melaksanakan hudud seperti Sudan, Pakistan, Nigeria. Pernah berlaku. Pakistan, yang pastinya semua negara-negara yang melaksanakan hukum hudud itu, mereka pun dah berhenti daripada melaksanakan hudud kerana implikasi pelaksanaan itu menzalimi kepada orang miskin, orang kaya terlepas. Ada kes yang berlaku. Jadi kalau ustaz tu kata laksana hudud selesai masalah, sebenarnya tak betul, tak betul. Statement tu tak betul. Dia tidak berasaskan kepada realiti yang berlaku. Cakap tidak berasaskan kepada fakta. Cakap khayal-khayal. Khayal-khayal. Kita nak cakap ni kena ada fakta. Sumber rujukan, betul ke tidak. Memanglah Quran cakap. Tapi Quran cakap tu dalam kerangka macam mana? Bentuk yang macam mana? Macam kita buat ibadat haji. Memanglah ibadat haji tu wajib. Tetapi pernah tak kita fikir menunaikan ibadat haji ada syarat dia. Kalau kita tunaikan ibadat haji tanpa syarat, implikasi dia apa? Serupa juga melaksanakan hudud. Laksanakan hudud, syarat dia cukup ke tak? Satu persoalan. Kalau syarat tu cukup, implikasi dia kebaikan. Masalah sekarang, kita kata laksana hudud terus selesai. Syarat tak selesai. Akhir sekali implikasi dia kezaliman. Tu jadi tak betul pula lah. Gitu kan? Wallahualam. Adakah maksud maqasid hifzuddin itu menjaga semua agama Islam dan selain Islam? Dalam sebuah negara Islam, memberi pangan kepada agama lain, bolehkah dikira sebagai sebahagian dari maqasid syariah? Agama perlu dibezakan dengan hifzut tadayyun. Dia ada dua. Yang ini pernah dibahas oleh Dr. Atiyah. Allah, nama Atiyah apa? Bukan Atiyah Sakar. Atiyah lah, ada Atiyah nama dia. Nama kitab ni Nahwu Taf'ilil Maqasid, nama kitab dia. Ada dalam maktabah, ana baca lama dah kitab tu. Masa buat master dulu tu antara kitab utama ana rujuk. Yang keduanya yang pernah bahas ni adalah Dr. Ali Jumu'ah, Mufti Mesir. Dua beza. Hifzuddin, Hifzut Tadayyun. Hifzuddin ni jaga agama. Hifzut Tadayyun menjaga cara orang beragama. Kita dekat Malaysia ni, kita bukan jaga agama, kita jaga Hifzut Tadayyun. Sebab tu, mesti Ahli Sunnah wal Jamaah. Mesti Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah ni, dia tadayyun, dia bukan ad-din. Dia adalah cara manusia memahami agama. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Termasuk juga Syiah, termasuklah Mu'tazilah, masuk belaka lah tu. Itu semua tadayyun. Kita ni bila kata negara ni perlu mempertahankan Ahli Sunnah wal Jamaah, maksudnya kita sedang jaga hifzut tadayyun, bukan hifzuddin. Bila sebut hifzuddin, dia lebih luas. Dia lebih luas. Apa itu jaga agama? Bila sebut jaga agama, dia bukan cerita agama tu yang kita sembahyang puasa tu. Dia melibatkan yang part yang berbaki kat bawah tu. Jaga keturunan, jaga nyawa. Itu semua tu jaga agama belaka tu. Bila kita boleh jaga agama, kita jaga nyawa orang, dan kita boleh jaga nyawa kita, itu dah jaga agama. Jadi menjaga agama tu payung bagi yang lain-lain tu. Dia adalah sebagai induk bagi yang lain-lain tu. Bila duduk di sebuah negara, ada orang non-Muslim, keamanan non-Muslim, itu pun jaga agama. Bukan jaga agama dia, bukan Islam tu. Kita jaga dia tu. Dapat kebebasan dalam mengamalkan agama. Kita memberikan kebebasan dia mengamalkan agama itu sebenarnya dalam konsep penjagaan agama. Di Malaysia, penjaga agama ni tak ada. Yang ada hifzut tadayyun. Jaga tadayyun tu lah. Kita menjaga penafsiran kita dalam Islam, terhadap Islam. Maka kita kata mesti Ahli Sunnah wal Jamaah. Tiba-tiba ada satu geng tu dikatakan sebagai Wahabi. Kita pun sesatkan Wahabi, kita tak bagi dia mengajar dan sebagainya lah. Maksudnya kita bukan jaga agama, yang kita jaga adalah hifzut tadayyun. Jadi kalau bangkit yang tadi ni, yang kita sebut yang minta bangkitkan ni, Malaysia yang timbul isu dekat banyak negara Islam. Sebenarnya banyak negara Islam ni dia bukan hifzuddin, dia jaga hifzu at-tadayyun. Gitu, wallahu a'lam. Azmi Samad, apakah mungkin ada kontradik antara ilmu fiqh dan maqasid syariah? Kontradik yang berlaku pada penafsiran. Maksudnya fiqh, ulama faham ni, lepas tu ilmu ulama maqasid faham, nampak kontradik. Tapi kalau kita pergi pada substan dia, tak akan berlaku kontradik. Dia mesti selaras. Yang kontradik ni selalunya melibatkan pada penafsiran. Yang tu yang berlaku kontradik. Hakikat dia tak akan berlaku kontradik. Sebab tu bila kita tengok dalam penafsiran tu, orang pergi pada base asal balik. Pergi base asal, last kali jumpa jawapan. Tak kontradik rupanya. Rupanya perbezaan kita ni hanya perbezaan pada kulit, tapi hakikat kita adalah sama. Begitu. Wallahu a'lam. Maqasid ni ada kaitan dengan ilmu falsafah ke? Orang belajar ilmu maqasid ni, kalau dia belajar, last kali dia nak belajar falsafah. Dia akan jadi macam tu. Sebab dia tak dapat kepuasan dalam mempelajari ilmu maqasid kalau kita tak belajar sama falsafah. Sebab maqasid ni dia nak tahu bagi jawapan kenapa. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita sembahyang? Jadi menjawab soalan kenapa itu adalah wacana falsafah.
Orang falsafah bincang. Kenapa? Kenapa? Sebab tu bila kita sebut maqasid syariah, apakah dia ada kaitan dengan falsafah? Jawabnya tidak. Tetapi orang yang belajar ilmu maqasid, dia nak dapat kepuasan, selalu dia nak belajar falsafah pula. Kan? Ana sendiri terlibat dengan baca buku falsafah ni sebab bermula dengan ilmu maqasid syariah. Wallahu a'lam. Apa kabur? Okey, apakah neraca asas untuk kita tentukan maqasid atas suatu isu bertepatan dengan syariah Islam? Kerana hal ini mungkin sewenang-wenangnya boleh digunakan oleh ulama su dalam menghalalkan tindakan-tindakan jahat mereka bersandarkan autoriti yang ada pada mereka. Dia ada 4 sumber bagi maqasid. Quran, teks Quran hadis secara soreh, teks Quran hadis secara yang tersirat. Yang ketiganya istiqra' maknawi. Yang keempatnya adalah amal para sahabat. Jadi ada 4 sumber bagi maqasid. Yang tu kalau cerita hari ni kena ambil lagi 2 jam. Yang tu kita bincang waktu lain. Faham 4 perkara ni kita akan tahu. Yang ni betul ke tak fatwa tu. Boleh tahu gitu. Anda pernah mengajar benda tu. Anda pernah mengajar. Dan benda tu, yang 4 perkara tu anda tulis dalam tesis Mastana. Dan buku ni anda tulis. Buku ni yang bukan anda tulis ni, maqasid syariah ni. Buku ni anda tulis. Kalau nak kena baca buku ni. Panjang lebar anda ulas dalam buku ni. Apa itu sumber maqasid, teks Quran hadis secara soreh. Teks Quran hadis secara tak soreh, tersirat. Yang ketiganya, istiqra' maknawi. Itu ramai orang tak tahu. Istiqra' maknawi. 3. Yang keempat tu adalah amal para sahabat. 4 perkara lah. Tak cukup nak kupas tu, kena buat kelas lain. Anda rasa kalau buat live Facebook saja tak cukup. Memang kena mengaji, kena ada papan tulis. Kena tulis, kena bagi faham. Kalau tak, nanti aku tak faham sebenarnya. Okey. Tadi berbuat dari sekarang dulu dan buat keadaan dulu dan sekarang. Kalau dulu haram, sekarang dibolehkan. Nanti di label lain pula, liberal atau sebagainya. So dalam kerangka yang macam mana? Dia kena ingat. Sebab tu bila kita belajar awal, yelah ana hari ni hanya buat wacana, bukan mengajar maqasid syariah. Kalau mengajar, ana akan sebut awal lah apa yang perlu ada di permulaan kita nak belajar ilmu maqasid syariah. Antara perkara penting bagi ilmu maqasid syariah, kita kena bezakan 2 perkara. Yang pertama qat'i dan satu qat'i, zanni. Qat'i ni benda yang putus. Dini mid darurat, perkara yang diketahui dalam agama secara pasti, dia tak akan berlaku lagi khilaf. Allah sembahyang tu wajib, tak akan berlaku khilaf. Apa lagi? Puasa tu Ramadan adalah wajib, tak akan berlaku khilaf. Tetapi di sana ada satu lagi, dia hukum tetapi berlaku lagi debat. Macam kita bahas dalam kuliah ana petang ataupun pagi tu kan. Baca bismillah masa kita nak berwuduk, wajib ataupun tidak? Berapa ramai ulama kata wajib, berapa ramai ulama kata tak wajib. Jadi ada ulama kata wajib, ada ulama kata tak wajib. Sebab Nabi SAW, jadi mereka faham pada cara tu adalah wajib. Tetapi apakah yang dikatakan wajib yang dia faham itu qat'i ke ataupun zonni? Jawapannya zonni. Yang kita sebut tadi, yang maqasid syariah, dia boleh selesaikan benda yang dulu wajib, sekarang jadi tak wajib tu dalam perkara zonni, itulah bukan pada benda qat'i. Jadi kalau orang begitu tuduh liberal, tak liberal. Nak kata kalau nak tuduh liberal tu pada perkara qat'i, iyalah. Contoh, benda tu dah qat'iyatu dilalah, dah tak ada khilaf dah. Memang tak akan berlaku debat dah. Benda tu nas pun qat'i, confirm qat'i. Tiba-tiba datang kita nak kata tak wajib. Sembahyang tu dah wajib. Dengan ilmu maqasid syariah mengatakan sembahyang jadi tak wajib. Yang tu liberal. Itu memang liberal. Sekarang ni yang maqasid syariah tak berlaku macam tu. Maqasid syariah ni dia tak pernah petikai benda-benda yang qat'iyatu dilalah tu, pendalilan secara qat'i tu. Yang berlaku pertikaian tu pada zanniyatu dilalah, pendalilan secara zanni tadi. Dalam isu contoh macam muzik. Itu zanniyatu dilalah. Janggut, zonni itu dilalah. Maksudnya kita kena beza dulu 2 perkara. Qat'i, satu lagi zonni. Ana patutnya maqasid ni kena cerita yang tu dulu sebenarnya. Tapi sebab ana bukan mengajar maqasid hari ni, ana berwacana tentang maqasid. Kalau mengajar kita kena cerita step 1 2 3 4. Baru kita faham wallahu a'lam. Ada parti politik Ustaz Wai komen ni. Ada parti politik yang kata hudud wajib dilaksanakan di Malaysia, tapi bila berkuasa senyap aja, ikut maqasid juga ke Ustaz? Itu tidak maqasid syariah tu, itu maqasid parti dia. Yang kita nak bincang ni maqasid syariah. Maqasid syariah ni Allah sekali tu untuk kepentingan Allah Taala, untuk kepentingan Islam. Kalau dapat untung tu parti dia, yang dapat untung tu pimpinan-pimpinan dia, yang tu maqasid parti dia, bukan maqasid syariah gitu. Wallahu a'lam. Azmi
Al-hadis tu kita tengok kategori juga. Kalau al-hadis yang tak terjebak dengan ilmu usul fiqh, memang dia akan tolak ilmu maqasid syariah. Tapi kalau orang al-hadis tapi terjebak dengan pemahaman belajar ilmu usul fiqh, selalu tak ada masalah dengan ilmu maqasid syariah. Kat Malaysia ni pun ada yang al-hadis tapi dia tak belajar usul fiqh. Selalu ni memang tersumbat lah. Kita bincang, tak payah bincang lah buang masa pupuk tu. Suruh dia belajar usul fiqh, baru bincang dengan kita. Dia sebab dia tidak ada keterbukaan kerana dia tak belajar cara nak memahami teks itu sendiri. Gitu. Wallahualam. Itu berlakulah pada orang al-hadis. Komen isu sekarang, mula buka ekonomi. Adakah masjid harta boleh jadi situasi lebih tinggi dari dia? Sebenarnya bila masjid ditutup tidak bermakna kewajipan agama tu ternafi. Sebab walaupun kita tak semayang di masjid, tapi kita semayang dekat rumah. Semayang tu tetap berlaku. Semayang Jumaat tu sebenarnya sifat dia adalah zuhur. Jadi bila kita semayang Jumaat, 4 boleh jadi 2. Sebab asalnya zuhur yang 4 rakaat tu. Jadi 2 tu kan. 2 rakaat, satu lagi 2 khutbah. 2 khutbah, 2 Jumaat. Sebenarnya 4 rakaat. Jadi dia sudah ganti kewajipan yang diberikan Allah Ta'ala kepada kaum lelaki. Orang perempuan pun tak wajib. Lepas tu terikat dengan syarat. Jadi kalau semayang, masjid tu ditutup. Bila masjid tutup, apakah tidak ada lagi penjagaan agama? Tak. Penjagaan agama tetap berlaku. Sebab kita kena ingat, penjagaan agama tu dia ada tahap dia. Dia ada daruriyat yang paling penting. Kalau tidak ada, maka rosak. Ada pula hajiat. Kalau tak ada, jadi susah. Tahsiniat, mencantikkan lagi. Apa yang dikatakan hifzuddin, jaga agama? Semayang. Semayang tu dipanggil hifzuddin, jaga agama. Tapi daruriyat, penjaga agama yang daruriyat mesti tak dapat tidak mesti ada semayang. Tapi dia ada yang hajiat, tak semayang jemaah sebagai contoh. Semayang jemaah itu sendiri. Semayang jemaah itu dipanggil hajiat. Apabila bertembung hajat, daruriyat dengan hajiat, dia kena dahulukan daruriyat. Penjagaan nyawa daruriyat, penjagaan agama ni daruriyat. Takut mati kan, tak menutup ruang-ruang untuk kematian, itu daruriyat. Tiba-tiba penjagaan nyawa dari kategori hajiat bertembung dengan daruriyat, penjagaan nyawa, maka dahulukanlah penjagaan nyawa yang penjagaan nyawa yang daruriyat tu berbanding yang hajiat dalam penjagaan agama. Itu kena faham perimbangan tu kan. Jadi semayang masjid dikunci sebagai contoh. Kita tak semayang jemaah, tapi semayang tak kat rumah, semayang. Maknanya penjagaan agama tu berlaku. Memang berlaku. Dan tak boleh semayang itu bukan saja-saja kerajaan tak nak bagi, bukan halangan pada kerajaan, tetapi faktor ekonomi. Okey, sekarang ni buka ruang ekonomi untuk orang berniaga. Apakah memberi implikasi bahaya pada nyawa ke tidak? Itu satu tajuk. Kalau memberi bahaya pada nyawa, maka membuka ruang ekonomi itu tidak dibolehkan. Tapi sekiranya membuka ruang ekonomi itu, nyawa manusia masih lagi kerangka terjaga berdasarkan pada syarat-syarat yang ditetapkan, kalau macam tu tak apalah. Tapi masalahnya memberi bahaya nyawa atau tidak? Itu satu soalan gitu. Itu lebih kuranglah oleh komen. Wallahu a'lam. Fattabi'uni, mohon huraikan maksud daruriyat, hajat, tahsinat. Daruriyat ni benda yang kalau kita hajiat, kalau kita tak buat, kerosakan tak berlaku, tetapi ada kesusahan. Tahsinat adalah mencantikkan sahaja. Contoh kita buat. Kita naik kereta, apa daruriyat bagi kereta? Tayar. Sebab kereta kalau tak ada tayar tak berjalan kereta tu. Enjin. Apa lagi? Steering. Itu semua daruriyat bagi kereta. Tapi ada hajat bagi kereta. Maksudnya kalau tak ada jadi susah. Apa dia? Side mirror. Kita naik kereta tak ada side mirror, memudahkan aksiden, susah. Apa lagi? Kereta cermin depan. Cermin depan tu kan. Itu dipanggil hajat. Kalau tak ada susah. Tapi ada tahsiniat. Apa dia? Sport rim. Tak ada pun tak apa. Tapi kalau ada cantik, itu dipanggil tahsiniat. Jadi bila kita sebut jaga agama, dia ada daruriyat dia. Dia ada tahsiniat, dia ada hajat, ada tahsiniat dia. Jaga agama, apa yang penting bagi jaga agama? Semayang sebagai contoh. Okey, satu kategori kedua, semayang jemaah. Niat dia apa dia? Kita pergi semayang jemaah dalam keadaan yang sesuai untuk semayang jemaah sebagai contoh. Tahsiniat itu kategori je lah gitu. Jadi 3 perkara tu yang paling penting tu daruriyat. Hajiat nombor 2, yang 3 tu tahsinat. Yang tu nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Kalau buat cantik bagus macam tu wallahu a'lam. Situasi Muhammad Azri. Seorang akan dibunuh kalau tak murtad. So, mana maqasid syariah lebih tinggi?
Anda kena tengok wacana Ana tentang murtad. Ana dah bincang live Facebook sebelum ni. Membunuh orang murtad apakah di bawah kategori hifzuddin atau tidak? Macam mana teks itu? Teks itu sifat qat'i ke zanni? Ana dah bincang dah dalam live Facebook sebelum ni. Kalau nak cerita kena ambil masa pula Enta tengok dalam live Facebook Ana, tajuk dia adalah murtad, bunuh orang murtad. Ana dah bincang dah sebelum ni. Panjang lebar dah nak bahas. Azmi Samad, tidakkah mungkin ada percanggahan antara falsafah dan ta'abbud dalam menanggapi satu perintah agama? Ana dah sebut tadi yang dikatakan maqasid dibincang yang berubah itu dalam kerangka zanniyatud dilalah, bukan qat'iyatud dilalah. Clear kena clear tu dulu. Kita kena clear yang kita bincang ni dalam kerangka zanni. Zanni ni terikat penafsiran 1, penafsiran 2, penafsiran 3. Jadi kalau kita boleh clear yang tu, dia tak timbul lah persoalan ta'abbud tu dengan percanggahan antara falsafah dan ta'abbud tu, dia tak akan berlaku. Dia tak akan berlaku punya. Sebab di bawah kategori zanni, bukan kategori qat'i. Clear yang tu dulu qat'i, zanni. Ta'abbud ni benar qat'i. Semayang tu ta'abbud, dia qat'i. Mana ada orang kata semayang ni, ada ulama kata tak wajib. Tak ada, dia qat'i, dia ta'abbud. Tapi bila ta'abbud, satu lagi melibat pada falsafah ataupun maqasid ni dia melibat pada zanni. Maka terlibatlah tafsiran 1, tafsiran 2, tafsiran 3. Sebab itulah boleh berlaku perbezaan begitu. Wallahu a'lam. Clear yang tu dulu, qat'i dengan zanni dulu. Yusri Hasan, terima kasih sama. Apa benda tak faham. Awaklah yang payah sangat ilmu maqasid. Masyarakat umum mungkin tak dapat kuasainya. Sementara tu habislah agama diperkotak-katikkan oleh agamawan yang tak bertanggungjawab dengan mengembangkan pahaman yang agama selewing daripada landasan Islam yang sebenar. Apakah jalan terbaik untuk awam? Tak, sebenarnya maqasid ni banyak selesai masalah. Sebab tu kalau kita tengok balik wacana awal Ana rasa bukan isu orang awal tak faham. Mungkin kita dah faham, cuma kita tak teringat. Ana dah cerita, apa-apa fatwa ulama, empat perkara. Apakah adil atau tidak? Kalau sekiranya statement itu baca 1001 Quran tapi zalim, itu bukan syariah. Walaupun dia baca Quran hadis atau tidak. Mana orang-orang boleh faham. Yang kedua, mesti ada hikmah, kebijaksanaan. Kalau statement agamawan baca 1001 Quran tapi implikasinya bodoh, itu bukan syariah. Walaupun baca Quran hadis. Apalagi mesti ada maslahah, kebaikan. Kalau agamawan cakap implikasinya adalah kerosakan, baca 1001 Quran, itu bukan syariah. Dan yang keempatnya adalah rahmah, kasih sayang. Kalau sekiranya statement orang agama baca Quran hadis tapi implikasinya permusuhan, maka itu bukan syariah. Jadi orang awam kalau dia faham tu, ana rasa kita faham, cumanya kita tak ingat. Ana dah cerita dah sebelum ni Kalau kita ingat yang tu kita dengar agama orang cakap, kita boleh tahu dia manipulate agama ke tidak. Tu je senang sebenarnya. Sebenarnya orang awam boleh faham, cuma tak ingat. Itu isu dia wallahu a'lam. Ridwan, salam Ustaz, bagus tajuk malam ni, tertidur pula tak apa. Thank you Ustaz. Kes maksudnya, kalau nyawa dalam bahaya, orang nak bunuh kita, kalau tak tinggalkan Islam, contoh Muslim di China, makna mana lebih tinggi? Mana lebih tinggi? Maqasid nyawa atau menjaga agama? Kalau soalan mana lebih tinggi, ulama Islam tak pernah sepakat dalam isu penjagaan nyawa lebih tinggi daripada jaga nyawa. Jaga agama lebih tinggi daripada jaga nyawa. Tak sepakat. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab dia, sebuah kitab iaitu kitab Al-Mustasfa, di dua tempat berbeza. Satu ketika dia kata jaga nyawa lebih dahulu daripada jaga agama. Ada satu ketika dia kata jaga agama lebih tinggi daripada jaga nyawa. Dan ada ulama kontemporari pada nyawa lebih penting daripada penjagaan agama. Sebab apa Sebab kalau kita kata nak jaga agama lebih dulu pada jaga nyawa, persoalannya kalau kita tak ada nyawa, macam mana kita nak jaga agama? Itu yang dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali. Berarti Imam Ghazali kata jaga nyawa didahulukan daripada jaga agama. Sebab kalau tak ada nyawa, agama terus tidak boleh dijaga. Satu. Yang keduanya merujuk kes yang melibatkan kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Dia diseksa, hampir dibunuh. Lepas tu dia sebut kalimah kufur. Dia sebut kalimah kufur tapi hati tenang dengan Allah SWT. Dia dibebaskan. Dia pergi jumpa dengan Nabi dan cerita benda tu kepada Nabi SAW. Nabi Muhammad kata tindakan dia adalah benar. Dan Quran tetap mengakui bahawa tindakan dia itu tidak menyebabkan dia rosak akidah. Menjaga nyawa dia dengan cara dia menyebut kalimah kufur.
Jadi di situ letakkan Imam Ghazali letak menjaga nyawa lebih dahulu daripada menjaga agama. Begitu, wallahu a'lam. Azmi Samad, Dr. Mujahid pernah dikritik ketika ia menafsirkan Hifzuddin. Anda rasa Dr. Mujahid pun ada problem. Dia pun ada masalah pemahaman dia tentang Hifzuddin. Dia pun tak tahu beza di antara Hifzuddin dengan Hifzut Tadayun. Itu problem Dr. Mujahid. Ana pun mengkritik Dr. Mujahid. Padahal Dr. Mujahid, dia kena cermat banyak lah. Dia kena cermat lah. Dia kena baca banyak lagi lah. Wallahualam. Bid Haris, salam Ustaz. Maqasid peristiwa Kaabah tadi. Jika secara politiknya hari ini dikhawatiri Nabi akan dilihat tidak berpegang pada prinsip dan janji, apa pandangan Ustaz? Dia bukan isu menyalahi janji. Nabi Muhammad tak berjanji. Tapi Nabi Muhammad SAW kata, Kaabah tu perlu dibaiki sebab tak berapa tepat dengan tapak dia tu kan. Cumanya Nabi Muhammad tak boleh nak buat. Sebab kalau kita tunaikan juga, banyak implikasi buruk akan berlaku. Situasi masyarakat Arab pada ketika itu, yang suka bergaduh, hanya semata-mata nak berbuah Hajarul Aswad pun mereka boleh bergaduh hampir berbunuh-bunuhan. Nak berbuah Hajarul Aswad je. Kan masa kes Nabi Muhammad SAW belum jadi Nabi tu kan. Siap Kaabah nak buat Hajarul Aswad. Arab bergaduh sampai hampir bunuh-membunuh tu. Bayangkan yang budaya DNA jahiliah tu masih kuat lagi di kalangan orang Arab. Nabi Muhammad runtuhkan Kaabah nak bina tu dia bergaduh lagi teruk. Maka di situ kita akan nampak Nabi Muhammad SAW dia fikir implikasi tu. Kesan tu kan. Kita nak buat ni, tapi implikasi tu kita kena fikir macam mana kan. Begitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Muhammad Azri, perempuan cantik jadi perhatian, wajib berfurdah. Perempuan tak cantik kurang perhatian, maka harus berfurdah. Ni boleh ke jadi contoh maqasid? Itu antara contoh maqasid lah tu. Kan? Memahami fiqh, memahami keputusan fiqh yang dibuat oleh ulama berdasarkan pada konteks. Itu pun salah satu wacana dalam maqasid syariah. Gitu. Bis, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita ni bincang satu tajuk, sepatutnya dia ada step. Tapi sebab kita bukan mengajar, anda bukan mengajar maqasid, anda berwacana maqasid, maka tak peliklah banyak soalan-soalan yang keluar yang kadang-kadang kita macam keliru. Anda baca orang keliru ni. Kenapa keliru? Sebab tak ikut step. Sebab kita hari ni berwacana, kita bukan belajar. Kalau belajar daripada awal, step-step, dia tak akan berlaku keliru macam tu. Wallahu a'lam. Ada lagi tak soalan apa nak tanya? Makan kurma. Ada lagi tak tanya soalan? Soalan luar pun tak apa. Melayan 11:29. Kita bagi 10 minit je. Kalau tak ada nak tutup ah. Bik Aris tanya soalan. Okey. Bid Aris, Ustaz, jika terpaksa bekerja dengan syarikat haram kerana sangat sukar mencari kerja, adakah ia masih termasuk dalam konteks maqasid? Anda punya tesis master anda, antara tajuk yang anda bincang adalah orang Islam kerja di kilang Arab. Dekat Selangor, PJ, Shah Alam. Ada berapa? 3 kilang Arab kat situ. Kita kena ingat, orang Islam kerja kat situ 300 orang lebih. Kalau tak silap mana, masa anda buat kajian tu seramai 338 orang. Orang Islam kerja di kilang Arab. Bila kita masuk dalam tu, kita pergi tanya dia kenapa kilang Arab. Dia kata kami mencari rezeki yang halal. Rupa-rupa mereka tak tahu yang kerja tu pun adalah haram. Okey, macam mana nak address benda macam ni? Kita boleh sembang lah. Ni ustaz-ustaz kat Malaysia ni dia boleh ceramah haram. Tapi dia tak pernah address masalah ekonomi dia orang. Kita kena bincang benda tu secara akademik, secara ilmiah, secara ilmu Islam. Macam mana selesai? Dalam maqasid syariah, dia ada satu teori. Dia panggil Fathu Az-Zara'i.
Fathul Zara'i ni, dia ada Saddu Zara'i. Satu lagi dia panggil Fathul Zara'i. Ana tak tahu kenapa mata ana hari ni kabur. Sekejap Fathul Zara'i ni, dia ada Saddu Zara'i. Saddu Zara'i ni menutup pintu haram. Fathul Zara'i ni terpaksa buka pintu haram. Contoh, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la tutba'in nazratan nazrah fa innalakal ula wa laysa lakal akhirah. Jangan kamu ekori penglihatan yang pertama dengan penglihatan yang kedua. Kerana yang pertama itu hak kamu, yang kedua bukan hak kamu. Faham je daripada hadis tu, kita tengok wanita tu orang tak boleh. Kalau tengok sekali limbah tak ada perasaan apa-apa tu tak apa. Yang kita tengok dalam keadaan boleh mendatangkan problem pada syahwat kita tu kan. Yang tu tak boleh. Sebab Nabi kata la tutba'in nazratan nazarah. Jangan ekori penglihatan yang pertama dengan yang kedua. Tapi bila bertunang, kena tengok. Nabi Muhammad suruh tengok. Jadi asalnya tak boleh, tapi dibolehkan sebab tunang. Itu panggil Fathul Zara'i. Kerja kilang arak, haram, tak boleh. Tapi faktor ekonomi, dibolehkan. Tapi dibolehkan, ini bukan mutlak. Dia ada ikat dengan syarat. Apa syarat dia? Syaratnya adalah dia kena berusaha cari kerja lain sama. Satu. Dan duit dia dapat tu apakah halal? Makanya di situ dia wajib membayar sedekah untuk ada proses pembersihan harta. Apa lagi? Adalah syarat-syarat dia. Pihak kerajaan perlu menyediakan klinik usahawan kepada orang-orang Islam yang kerja dekat kilang arak supaya bila dia ada kepandaian dalam usahawan, maka dia akan berhenti. Jadi dalam masa tu dia nak makan minum, dia kena ada duit, maka dia kerjalah sementara tu kan. Apa lagi? Kerajaan perlu sediakan peluang pekerjaan kepada mereka. Itu antara syarat-syarat je lah. Maka dibolehkan sementara tidak dapat kerja. Macam tu. Wallahu'alam. Dia panggil teori Fathul Zara'i. Wallahu'alam. Bagaimana mengurus perbezaan ulama meletakkan perkara beza-beza dalam daruriyat dan hajat? So mana satu nak follow? Bagaimana mengurus perbezaan ulama meletakkan perkara? Ini ijtihad. Maka kita kena tengok pada realiti. Kadang-kadang ulama tu dia letak kategori daruriyat, hajat, tasniat itu berdasarkan pada konteks masa dan tempat. Contohlah kita sebut, kalau zaman dulu dalam hifzul mal, penjagaan agama ni kita letak dalam penjagaan harta tu tajuk ekonomi. Dulu kita boleh kata internet ini bawah kategori tasniat je dulu. Internet ni sebagai tasniat. Sekarang tak boleh letak tasniat. Mungkin kita kena letak bawah kategori daruriyat. Bahkan dalam tajuk ekonomi, mungkin di bawah kategori daruriyat. Sebab kalau tak ada internet, stuck ekonomi. Ekonomi jam terus, kan? Jadi bermaksud, ulama' tu letak apa berasas kepada konteks zaman. Maka pada hari ni pun, kita nilailah balik. Dan lebih-lebih lagi, ulama' meletakkan itu bukan kategori qat'i. Dia letak itu terikat lagi penafsiran. Begitu. Jadi nak urus perbezaan itu, atas kebijaksanaan kita lah, kita nilai balik lah. Kalau ada ustaz A kata, kita letak kategori darurat, kita nak argue balik. Benda tu tak salah, kita nak argue. Sebab mungkin ustaz tu tak faham realiti, tapi kita lebih faham realiti tu kan. Itu pun boleh berlaku, tak ada apa. Wallahualam. Kurma orang bagi, geng YB bagi. Dia bagi orang tu, bila bulan puasa tu, dia hantarlah kurma rumah-rumah. Anda makanlah kurma. Cuma ada confuse satu ya. Bila manis kurma pun kumpul-kumpul semut mari urung juga. Tak tahulah. Memang semut urung ni sebab gula ke ataupun sebab manis. Wallahualam. Ke kurma ni celup air gula. Wallahualam. Abang Yusri, apa perancangan ustaz? Syarikat tempat ustaz kerja dah tutup. Tak tahu lagi bang. Baru 2 hari bos majikan bagi tahu ada problem syarikat sebab isu PKP ni lah. Dana dah habis lah apalah. Ana pun duk fikir nak kerja apa, tak tahu lagi lah. Ana cubalah cari, sekarang tengah fikir mencari kerja lah. Tak tahulah apa. Mudah-mudahan ada rezeki lah. Mudah-mudahan doa lah. Bukan doa lah insyaAllah. Ni masalah PKP ni memang susah. Bila majikan bagi tahu minta maaf lah apalah, kita pun cakap tak apalah. Ana pun faham situasi. Saya pun faham situasi tu. Sebab bukan saya ni, ramai lagi kawan-kawan yang kena benda yang sama juga. Begitu. Ustaz, kalau bekerja Grab tapi hantar makanan tak halal, apa hukumnya? Kalau hantar makanan yang tak halal itu kepada orang bukan Islam, Hanafi membenarkan, Syafi'i tidak membenarkan. Syafi'i ni, kalau sekiranya kita menghantar makanan itu pada orang yang bukan Islam, contoh macam daging babi. Daging babi ni kita bagi kepada orang bukan Islam. Orang bukan Islam tu boleh makan, kita orang Islam tak boleh makan.
Kita pergi hantar babi tu dekat orang bukan Islam. Boleh makan? Boleh tak kita pergi hantar? Bukan boleh makan. Orang kafir nak makan tu. Syafi'i kata tak boleh. Haram. Tapi Hanafi kata boleh. Hanafi dia kata boleh. Sebab babi tu haram kat kita. Bukan haram untuk dia. Dia tu tak apa. Yang orang kata tak boleh itu arak. Sebab arak tu clear tersebut dalam teks hadis mengatakan bukan semata-mata orang yang minum. Bahkan semua perkara yang melibatkan arak pun jadi haram. Itu teks sebut. Babi tidak disebut. Babi tidak disebut. Jadi bila babi tidak disebut dalam teks, maka Hanafi dia mengeluarkan fatwa kalau sekiranya orang Islam dia pergi hantar makanan babi itu kepada orang kafir, yang babi itu orang kafir itu makan, Hanafi kata boleh, Syafi'i kata tak boleh, Hambali kata tak boleh, Maliki kata tak boleh, Hanafi dia kata boleh. Gitu. Wallahu a'lam. Jadi yang orang bawa Grab food Grab tu mungkin dia boleh pakai Hanafi lah kot kan. Wallahu a'lam. Tapi elak lagi baiklah insya-Allah. Makna. Ridwan Ahmad Yusof. Makna orang lain. Ustaz sekarang ni nak hafal ayat Quran, mana yang paling patut dibukukan dulu? Bahasa Arab dan maksud dulu atau hafal je dulu, maksud kemudian pun tak apa? Ana cadangkan supaya kita faham dua-dua lah. Kita baca hafal ayat dan faham makna. Sebab itu lebih manfaat. Berbeza kalau kita masih budak lagi. Kita nak hafal Quran, nak habis satu Quran, lepas tu kita ada proses. Dulu ana belajar hafal Quran dulu. Dah habis hafal Quran, baru belajar tafsir Quran. Tak apalah, masa tu hafal Quran umur baru 13 tahun. Okey lah. Sekarang ni dah besar dah. Besar macam ni, kita masa dah tak panjang. Fikir anak bini, fikir macam-macam kita nak fikir kan. Makanya masa kita dah terbatas, ana cadangkan kita belajarlah hafal Quran sekali dengan tafsir Quran. Itu lebih manfaat lah untuk kita. Wallahualam. Pandangan Ustaz terhadap dakwaan perbankan Islam di Malaysia hari ini, backdoor, riba, banyak guna helah untuk jadi halal. Ana boleh bersetuju lah. Ana pernah tulis artikel dan ana yang bertajuk ulama yang bukan pewaris Nabi. Ana kritik bank Islam atas label nama bank Islam. Ana tak setuju nama bank Islam. Ana lebih setuju bank tanpa riba. Bank tanpa riba. Okey, tak apa. Sebab dia memang mengelak daripada riba tu berlaku. Tapi mahal tetap mahal. Interest tetap ada interest. Kita nama sebagai interest lah. Pada mereka dia tak kata interest. Sebab isu dia, contoh ni kereta. Harga dia RM20,000 contoh. RM20,000 harga kereta. Kalau kita pergi dekat bank riba, aku nak beli kereta ni RM20,000 ni. Bank riba kata, okey aku bagi pinjam kat kamu RM20,000. Cumanya nanti bayar takkan RM20,000. Tambahlah daripada hutang yang kamu bayar tu. Daripada yang kamu pinjam tu sebanyak RM23,000. RM3,000 tu riba. Sebab definisi riba ni kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang ada manfaat tambahan daripada hutang itu maka dipanggil sebagai riba. Okey. Bank Islam beza. Akad dia helah dia. Harga berapa? RM20,000. Kita jumpa bank, saya nak beli kereta ni. Tak apa, saya beli dulu. Bank pun beli kereta tu. Dia beli RM20,000. Lepas tu dia jual dekat kita harga RM40,000. Contohlah kan. Jadi dia up harga tu dengan harga dia jual. Jadi bermaksud tambahan harga itu hasil daripada jualan dia. Keuntungan dia ambil. Bukanlah dia tambah daripada hutang. Tu beza dia antara bank riba dengan bank ribawi konvensional dengan bank Islam. Sebab tu ana secara peribadi nampak mahal tu itu sebab Islam ni jadi satu tajuk dia panggil rifqah, elemen kasih sayang. Tapi kalau mahal tu melampau-lampau, iyalah kalau buat dengan bank dia akan katalah macam ustaz-ustaz kita buat bank, dia kata bank tu dia mesti ada fikir risiko. Dia mengambil kira risiko itulah dia letak yang begitu mahal harganya. Yang kadang-kadang harga mahal tu lebih mahal daripada bank konvensional tu. Dia melihat kepada risiko tu. Betul lah dia ambil kira tu betul dah sebenarnya dan benda tu memang tak bercanggah dengan fiqh Islam. Tetapi bila kita tengok kerangka tu, elemen rifqah tu dah tak ada. Pada bank Islam, mahal tu ada pula bank Islam. Di situ tu menyebabkan orang kan jadi tak suka pada Islam lah apa. Sebab tu ana secara peribadi tak setuju atas label bank Islam. Ana lebih setuju dengan nama bank tanpa riba. Tu lebih setuju Tu ana punya pandangan lah. Ana pernah tulis benda tu dalam Facebook ana. Ada orang kritik ana lah. Ana pun tak apalah, biasalah tu. Wallahu a'lam. Faiz, Ustaz, bagaimana pula dengan bekerja dengan financial bank berhubungan dengan custom dan benda ni Qardawi pernah buat keluar fatwa. Kena baca satu buku je tajuk Ar-Riba. Apakah kita kena berhenti dekat bank riba? Kita kerja bank riba, kita kena berhenti ke tak? Qardawi kata jangan berhenti. Sebab kalau kita berhenti, kita akan mengukuhkan lagi ribawi dia. Makanya kita duduk dalam tu dan kita bekerja dalam tu dalam keadaan kita cari elemen-elemen yang tak riba dalam bank riba. Lepas tu masa sama kita kena buat desakan daripada pihak
politik dan sebagainya untuk mewujudkan satu sistem kewangan secara Islam itulah yang kata tanpa riba tu. Itu yang fatwa Qaradawi tu. Gitu. Wallahu a'lam. Jalal Atan, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, saya pernah dengar hadis Nabi, jangan buat kubur dalam masjid. Tapi kenapa makam Nabi ada dalam Masjid Nabawi? Mohon maaf. Tak tahu, nak kata wan tak tahu. Asal kubur Nabi tu bukan dalam masjid. Asal kubur Nabi tu dekat rumah Nabi tu. Rumah Nabi depan masjid tu. Tapi bila orang besarkan lagi masjid tu, masuklah rumah Nabi tu. Last kali kubur tu berada dalam Masjid Nabi. Tu asal dia gitu. Allah, tu yang nak boleh jawab. Nak jawab panjang pun tak kerti. Wallahualam. Konsep maqasid syariah ada selalu disebut ketika kerajaan sebelum-sebelum ni bertahun-tahun juga, tetapi agak kurang dipahami dengan jelas oleh rakyat. Faham kulit je rasanya. Ialah kerajaan Pakatan Harapan, dia bawa maqasid syariah, dia bawa nama apa, rahmatan lil alamin. Berapa ramai orang tak faham? Berapa ramai orang tak faham? Ana antara orang pro Pakatan Harapan, ana pernah kritik kerajaan Pakatan Harapan yang bawa konsep rahmatan lil alamin. Tapi masalah kadang-kadang ada ustaz-ustaz parti amanah ni, dia tak boleh dikritik. Ada ustaz amanah ni dia bukan semua bagus. Yang bagus tu ramai. Tapi perangai macam tai ni pun ramai juga. Kita cakap tak boleh, kita kena buat macam ni, bagi cadangan lah. Dia kata, oh patut entar lah duduk kat sini lah. Awak jadi macam tu kan. Jadi perangai tak sihat tu berlaku juga pada ustaz amanah ni. Ana kritik pada masa tu, bila ana macam tu ana jadi meluat. Dia pergi mampuslah korang. Kan? Ana pernah kritik banyak kali dekat Facebook ana pun ana pernah kritik. Berapa ramai rakyat Malaysia konsep rahmat lil alamin yang Dr. Mujahid duk bercakap tu. Tak faham pun. Dan lebih-lebih lagi Dr. Mujahid ni bercakap macam dalam universiti. Dia bercakap universiti, orang kat bawah tak faham. Tu pun satu problem jugalah. Orang universiti, kadang-kadang orang yang duduk universiti pun tak faham. Bayangkan orang kampung lagi tak faham. Ana pernah kritik, ana kata konsep Islam hadari yang Pak Lah bawa dulu jauh lebih baik dipahami oleh rakyat Malaysia berbanding konsep rahmatan lil alamin yang Dr. Mujahid nak bawa. Tu kritikan ana dululah kepada kerajaan Pakatan Harapan dululah. Sekarang kerajaan hari ni bukan Pakatan Harapan, kerajaan Perikatan Nasional. Tu terpulanglah pada kerajaan hari ni macam nak buat gitu. Itulah maqasid syariah lagilah. Lagilah. Kita bincang tu terlalu akademik sampai rakyat tak faham. Pergi kat universiti, kita bincang tu sampai orang universiti pun tak faham kadang-kadang kan. Apa benda dia nak faham, apa dia nak bawa. Lemah media sama. Kita gagal untuk nak bawa satu konsep tu untuk kita gembar-gemburkan dalam media kan. Masalah sekarang kadang ustaz-ustaz kita pun tak kuasai, itu masalah dia. Ustaz-ustaz amanah bukan semua kuasai maqasid syariah. Kan? Ada ustaz amanah tak kuasai pun maqasid syariah, tapi dia bercakap juga. Last sekali dia bercakap macam kuliah agama biasa, bukan base kepada idea maqasid syariah gitu. Itulah, itu kritikan ana lah, kritikan ana pada kawan-kawan Pakatan Harapan. Ustaz, berkenaan soalan saya membela anjing tempoh hari. Jika saya membela di sini, bagaimana harus berurusan dengan mereka yang menggunakan mazhab Syafi'i? Contoh, ada mazhab kata sekadar basuh tangan kalau pegang anjing berbanding mazhab Syafi'i kena basuh 7 kali. Nak amal mazhab lain tu okey, cumanya jangan sampai melahirkan fitnah. Itu penting tu. Orang awam kita ni ramai yang tak berapa, bukan tak berapa, dia orang tak tahu pun tentang mazhab lain daripada Syafi'i. Dan kadang-kadang yang tak tahu daripada mazhab Syafi'i ni bukan orang-orang awam, kadang-kadang ustaz-ustaz pun tak faham. Dia hanya belajar kitab Syafi'i, bila kita sebut rupanya kitab Hanafi ada kata boleh, dia tuduh kita liberal pula. Ana pernah kenalah benda tu. Sebab ana pernah quote dalam statement ana, dalam satu statement media lah dulu masa isu Syed Azmi pegang anjing tu kan, orang bangkit. Ana katalah sebenarnya ada mazhab yang mengatakan bela anjing ni tak haram, sentuhannya tak perlu basuh. Ada, iaitu mazhab Maliki. Bukan semata-mata ana kata, ana quote pula dalam kitab At-Tamhid yang ditulis oleh Imam Ibn Abdul Bar tu. Quote, kita sebut lagi. Lepas tu orang kutuk ana, berasap-rasap kutuk ana, sampai orang tuduh ana liberal masa itulah. Jadi ana nampak rakyat Malaysia ni tak bersedia lagi untuk kita menyatakan pandangan mazhab yang lain, kerana budaya masyarakat kita turun-temurun ni cukup benci dengan anjing ni. Jadi ana cadangkan nak buat tu apa, kita kena beringat jangan sampai melahirkan fitnah. Itu ana punya pandangan lah, wallahu a'lam. Dalam konteks negara seperti Malaysia, bolehkah dibenarkan membina kilang-kilang arak beroperasi atau Islam mengharamkan secara mutlak? Macam mana ni Haji? Ana punya pandangan ana, Malaysia ni dia bercampur tau, Muslim dan non-Muslim. Kita kena tengok balik macam mana cara Omar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang dia telah menulis surah
kepada Ilya, penduduk Ilya, kepada gubernur Ilya pada masa itu, untuk supaya membenarkan kepada rakyat dia yang ada orang bukan Islam untuk mereka minum arak dan mengamalkan ibadat mereka secara bebas. Surat tu ditulis oleh Umar dan kisah tu diceritakan oleh Imam Abu Yusuf dalam kitab dia Al-Kharaj. Statement tu adalah Al-Kharaj pun ada dalam kitab tu. Dia sebut statement panjang kan. Jadi dalam statement tu dia kata orang gubernur Islam yang merintah jangan halang untuk mereka minum arak. Jangan halang untuk mereka mengamalkan agama dalam rumah ibadat mereka secara bebas. Konteks dulu dengan konteks sekarang je lain. Konteks sekarang ni industri. Arak ni orang tak buat kat belakang rumah. Dia mesti ada kilang dia. Jadi kalau kita tengok dalam apa yang diamalkan oleh zaman Sayyidina Umar tu, kita mari pada zaman sekarang, ana tak jadi masalah kalau kita nak bagi ada kilang arak, yang kilang arak tu melibatkan orang bukan Islam je, tak melibatkan kepada orang Islam. Anda punya pandangan je begitulah. Kerajaan bagi izin, tapi ialah dengan syarat yang ketat tadilah, iaitu dalam kerangka orang bukan Islam jangan libatkan juga kepada orang Islam. Atau anda punya pandangan. Masalah cukai. Dia kena bayar cukai lah, dapat duit. Kita buat cukai, nak cantum sekali. Itu khilaf. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Ada ulama kata kalau gabung antara duit haram dengan duit yang halal yang banyak, maka diberatkan pada haram. Itu Syafi'i. Sebab Syafi'i dia pegang kaedah iza ijtama'a al-halal wal haram wal haram. Bila bercampur halal dan haram, maka diberatkan pada haram. Tapi kalau kita buka kitab mazhab Hanafi ataupun kita buka pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah, yang tu tak jadi isu. Sebab dia kata takkan sedikit itu boleh mendominasi yang banyak. Okey, bercantum dah. Bila bercantum macam mana nak buat? Maka timbullah konsep zakat. Zakat tu datang adalah konsep pembersihan harta. Jadi pembersihan harta mestilah melibat pada benda halal dan haram. Mana ada pembersihan harta pada yang halal je. Jadi ada pencampuran. Zakat itu sebenarnya menyelesaikan. Atas alasan-alasan itulah yang macam Hanafi, macam Ibn Taymiyah mengatakan ada cukai haram campur dalam duit yang banyak, dia tidak menjadikan semua tu jadi haram. Begitu. Wallahu a'lam. Itulah lebih kurang anda boleh komen. Okey, Sedan Rashid. Ustaz, dalam hadis semua yang berkaitan arak haram. Kalau lori arak berhenti isi minyak, tukang isi minyak lori arak itu macam mana hukum? Susah nak jawab soalan macam ni. Ana nak cakap macam ni. Sebenarnya ana kalau nak sebut, ana bimbang satu benda ya. Kalau ana sebut fatwa-fatwa ganjil, nanti orang tuduh ana ni liberal. Susahlah. Padahal fatwa tu ada. Fatwa tu ada. Macam mana penambahan tentang rejam dulu. Berapa ramai orang tuduh ana liberal. Sesat pun ada. Bukan sebut anda punya pandangan. Anda sebut ni yang kata tu Al-Imam Abu Zuhrah. Ulama besar daripada Mesir. Dia yang mengatakan sebenarnya rejam ni tak ada. Rejam ni bukan syariat Islam. Dia adalah syariat Yahudi yang Islam datang menasahkan. Bila bangkit soalan macam ni, kalau tanya ana ni nak kod pandangan ulama yang lain. Tapi kalau ana cakap nanti orang tuduh ana liberal pula kan. Susah waktu. Sebenarnya Hanafi ni dia pernah bahas juga berkenaan dengan kalau kita bagi arak kepada orang bukan Islam. Boleh ke tak? Itu satu persoalan. Ada debat. Ada riwayat bukan lah. Orang ragu betul ke Imam Abu Hanifah pernah cakap lagu tu. Dan yang kod ini yang mengatakan macam ni adalah Dr. Ali Jumu'ah, Mufti Mesir. Mufti Mesir ada dalam YouTube. Ana ni yang boleh tahu Hanafi kata macam tu sebab ana dengar ceramah Dr. Ali Jumu'ah masa dalam YouTube tu lah. Dia dengar dia sebut ada fatwa tu. Jadi bila sebut tu, ana cari, ana jumpalah fatwa tu. Tetapi Ali Jumu'ah masa dia syarah tu dia tak sebut riwayat itu diragu ataupun tidak. Tapi bila kita cek dalam kitab tu, memang ada orang mempertikaikan apakah Imam Abu Hanifah pernah mengatakan sebegitu ataupun tidak. Okeylah, kita ambil lah dasarnya Ali Jumu'ah cakap sebagai contoh. Dalam statement Ali Jumu'ah, kita adapt yang soalan entah ni, selesai masalah lah. Ada jawapan lah. Tapi kalau pergi yang biasa ni jadi susah, tak boleh selalu. Kalau kita pergi pada mazhab Syafi'i, jadi susah ni, haram lah ni. Tak boleh lah. Jadi, anda punya pandangan, kalau entah tanya soalan macam ni, minyak, lori arak tu, parking kat situ, kita ikut pandangan Datuk Ali Jumu'ah, maka boleh. Tapi kalau ikut fatwa ulama lain, tak boleh. Gitulah. Wallahu'alam. Anda boleh jawab macam tu. Jangan tuduh ana liberal dah. Tak tahan aku. Tak tahan dah, kena tuduh macam-macam. Dah berpuluh tahun kena tuduh dengan liberal. Orang serang ana pasal-pasal. Padahal kita cakap tu ada daripada kitab, ada sumber, ada pengujahan. Tapi orang nak tuduh kita, susah tu. Wallahu'alam. Haji Wan Ahmadi. Memang kritikan tu baik Ustaz. Memang kena kritik lah. Ana Pakatan Harapan ni mana sebenarnya banyak yang berlaku. Ana dalam satu WhatsApp group tau. Ustaz Amanah. Ustaz Amanah berbual dalam group tu. Kadang-kadang kita tak setuju, kita cakap ana rasa tak betul buat macam ni kita bagi tahu. Tapi ada ustaz-ustaz kita dia menganjing kita balik tau. Ana tak suka. Bila tak suka tu ana sebab ana tak nak gaduh dengan dia orang.
nanti anak jawab. Dia menganjing, dia jawab menganjing. Nanti anak menganjing kat dia lah, sekalian jadi gaduh. Maka cara terbaik anak keluar live group. Bapa aku duduk dalam grup yang kerja nak bergaduh dengan aku. Anak tak boleh. Sebab kita bagi pandangan jadi buruk. Tapi dia orang ni ada mental block. Ni mental block. Tak boleh nak fikir susah lah. Anak tak nak bergaduh. Anak bukan nak gaduh. Anak nak selesai masalah. Tapi dia orang nak gaduh. Bukan nak selesai masalah. Tu susah tu. Tak apalah. Anak sebut je merepek pula. Yang duk dengar ni pun ramai orang mana. Ikut demo lah. Pada anak yang betul kena cakap betul. Tu je. Ridwan makna betul ke Syafi'i tak bagi? Betul. Dia zakat fitrah mesti makanan rutin yang mengenyangkan. Kalau Malaysia ni beras lah. Kalau pergi kat negara Arab mungkin gandum Yang duit ni taklid kepada mazhab Hanafi. Hanafi yang mengatakan duit. Dan memang kalau kita tengok segi realitinya Hanafi lebih dekat dengan maqasid. Sebab orang miskin ni di satu tempat dengan tempat lain tak sama. Syafi'i tu dia kata makanan rutin. Mungkin zaman tu kalau miskin sampai kan beras tak ada. Tapi zaman sekarang miskin ni dia bukan nak beli beras. Beras tu dah ada dah. Cuma dia nak beli baju raya anak tak ada duit. Sebab tu kita bagi duit tu lebih maslahah. Lebih tepat dekat dengan pandangan Hanafi begitu wallahu a'lam. Bid Aris. Saya sama. Ana setuju sangat-sangat dengan teguran dan kritik Ustaz dalam PH, terutama amanah. Bolok serok pah cerah. Dia bukan masalah dalam satu part lah. Perangai ustaz tu. Ustaz tu macam tu. Ana juga tak boleh. Kita cakap elok-elok. Dia pula buat menganjing. Kalau aku menganjing, kau sakit hati. Ana tak boleh. Ana tak nak gaduh dengan orang. Kita nak selesai masalah. Yang dia ni nak mempertahankan tindakan dia. Walhal tindakan dia tu sebenarnya memberi implikasi tak baik pun pada diri dia. Tapi itulah masalah kita kan. Wallahualam. Okey, memang Haji Wan Ahmadi. Memang saya turut berasa sedih dengan kegagalan menyeluruh rakyat terhadap gagasan rahmatan lil alamin seperti yang Ustaz bangkitkan. Saya setuju benar dengan luahan hati tersebut. Satu lagi saya ada dengar suara orang tertentu tak perlu letak nama gah, tetapi mereka faham tujuannya sama saja, komen Ustaz. Dia ana jujur ana cakap lah, kawan-kawan kita yang duduk dalam kerajaan sampai jadi menteri sombong. Jadi sombong, nak jumpa orang susah. Jadi ke telefon tak reti nak balas WhatsApp lah apalah. Jadi kalau jatuh tu orang macam mana ni kata elok sangatlah jatuh, kurang sombong. Nak kata macam itulah. Kadang-kadang berlaku tu bukanlah orang duduk kat jabat menteri baru jadi sikit-sikit macam tu je, tapi dia punya belagak tu lain macam lah. Ana tak boleh pada ana. Kita bukan macam itulah. Jadi kalau jatuh tu pun bila jatuh kerajaan Pakatan Harapan kita sedih. Tapi satu sudut kita kata memang patut pun jatuh. Korang pun perangai macam tai bikin macam tu kan. Gitu. Tak apalah itu ana jadi kritik pakatan lah pula. Cukuplah wallahu a'lam. Ada lagi tak? Hampir 2 jam dah. Okey, cukuplah kot. Lain kali pula lah. Minta maaf lah. Hari ni ana banyak kritik orang hari ni. Dan kritik tu pula kawan-kawan daripada pakatan. Cukuplah wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.